Yang berbahagia Datuk Dr. Farizah binti Ahmad, Timbalan Ketua Stusna Kabinet, Datuk-datuk, puan-puan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul di dalam majlis keluarga yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Majlis terlebih dahulu ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah dan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Hadirin sekalian, sebagai simbolik memulakan tugas rasmi, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan kad pekerja di peranti perakam waktu masuk. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan-tuan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta hadirin sekalian, seterusnya bagi memberkati majlis dengan penuh takzimnya, mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Reza bin Ahmad bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, kami mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau kurniakan. Dengan takdir segala ketentuan, kepadamu kami menadah tangan, memohon restu perkenan. Jadikanlah hari ini hari bagi kami akan kebaikan, hari kesinambungan untuk kami mengejar cita-cita murni dalam meneruskan perjuangan. Sesungguhnya kami pohon darimu, Ya Ilahi, doa kami panjatkan buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan tugas sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jawatan diberi, melaksanakan apa yang dijanji, memikul amanah penuh integriti. Justru Ya Allah, kurniakanlah kesihatan berpanjangan buat Perdana Menteri kami ini agar dapat menaikkan permintaan rakyat yang menggunung tinggi. Negara terus maju, rasuah berhabis-habisan diperangi. Mengharap bertambah mampan ekonomi, masyarakat bersatu hati, hidup harmoni, mantap jiwa serta rohani. Masyarakat Malaysia di mata dunia teguh berdiri, disegani dan dihormati. Ya Allah, Ya Fattah, Engkau kurniakan buat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kami ini jiwa dan semangatnya terus gagah. Kekuatan, tenaga dan akal fikirannya setiap masa makin bercambah. Andainya hadir apa jua ujian, cabaran dan dugaan, hatinya sabar dan tabah. Kekalkanlah petunjuk hidayah, moga rakyat pimpinannya keluar daripada terus berbala. Yang Muslim taat akan segala perintahmu Ya Allah, dan buat non-Muslim kepada Tuhan mereka diri terus merendah. Prinsip nilai-nilai murni dan budaya sentiasa diperindah. Ya Allah, Ya Ghafar, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan kemudian bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami. Dia akan menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang takwa. Permudahkanlah semua urusan kami, baik dalam urusan agama, dunia, akhirat, menguruskan negara dan rakyat. Juga kurniakan kami jiwa yang tenang dan hati yang lapang, agar hari ini menjadi hari antara yang terindah dalam hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali bersama kami Malaysia Media. Akhirnya Perdana Menteri sudah pun diumumkan dan hari ini merupakan hari pertama beliau bertugas di Kompleks Perdana Putra. Perdana Putra. Ya. Dan kita akan bawakan kepada anda bukan sahaja berkenaan dengan pergerakan Perdana Menteri tapi juga berkenaan dengan dasar dan polisi yang akan diperkenalkan dan kesannya kepada ekonomi negara. Okey, dan juga sudah pasti pasaran kalau kita melihat semalam penutupnya akhirnya mencecah 1,500 mata. Ya. Kalau dahulu beberapa bulan yang lepas paras untuk FPM KLCI ini 1,500 mata itu adalah paras psikologi kita untuk kita melihat dan juga kemudian dia turun disebabkan oleh perubahan seperti dasar di Amerika Syarikat oleh The Fed dan kemudian kita melihat juga perubahan kadar faedah dan juga gangguan rantai bekalan ekonomi global secara keseluruhannya terganggu menyebabkan pasaran itu menyusut sedikit. Namun selepas perhatikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita menyaksikan peningkatan pasaran tersebut. Mungkin juga ini adalah pertanda keyakinan pasaran terhadap apa yang kita saksikan dalam konteks politik Malaysia. Namun sudah pasti cabaran masih lagi besar untuk bergerak ke hadapan, terutamanya dalam konteks membentuk kabinet. Itu yang pertama. Kedua, dalam konteks membetulkan segala permasalahan ekonomi yang kita saksikan pada ketika ini. Pertama sekali, kos sara hidup mahal. Irfan kata nak pergi makan kat luar pun mahal sekarang kan. Ya. Jadi Kena pau Najib untuk beli makan. kena belanja sikit lah. Okay. Itu bagaimana untuk kita melihat keadaan semua perkara ini supaya kita faham realiti sebenar ini tidak mudah menjadi seorang Perdana Menteri pada waktu ketika ini. Ya. Ada banyak cabaran politik, ada banyak cabaran ekonomi dan ini menuntut kerjasama whole of government kalau boleh kita sifatkan sebelum ini untuk bekerjasama. Lagi-lagi apabila kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan. Bagaimanakah untuk mengemudi kepimpinan sebegini supaya kita, cabaran ini dapat diatasi segera. Dan untuk itu kita bersama-sama dengan tetamu kita yang sudah bersedia di studio ketika ini, Tuan Abdul Azhari Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro dan juga Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, Fellow Pendidik Majlis Profesor Negara dan Pensyarah Tekanan Jabatan Sains Politik, Tadbiran Awam dan Pembangunan Universiti Malaya. Dan kita mulakan dahulu dengan Tuan Azhari bila sebut tentang pembangunan ekonomi semalam selepas daripada pada sesi sidang media pertama Perdana Menteri dapat call daripada Presiden Turki. Daripada Tuan Azhari ada dapat call juga ke? Nampak ada gaya-gaya kita ada perkembangan positif untuk ekonomi kita. Kalau Cik Azhari dapat call dia tak jadi kes kita dah, dia dah sibuk international. Tapi Cik Azhari ni dia banyak menjaga dalam komuniti perniagaan PMKS mikro khususnya banyak terlibat dalam usaha ini kerana mereka ini paling turut terjejas ketika pandemik. Mereka ini yang perlu dibantu dan masih belum pulih sepenuhnya pun. Banyak lagi kalau kita lihat seperti Datuk William pernah sebutkan sebelum ini, tahun lepas hanya 1% saja pemulihan untuk PMKS. Jauh lagi perjalanan kita. Kalau kita bercakap soal syarikat yang sederhana, yang medium ataupun yang besar, mereka ini ada kapasiti untuk pulih kembali. Yang kecil ini yang perlu kita angkat dan ini perlu betul-betul oleh kerajaan baru. Bagaimana untuk kita melihat cabaran dan apa yang harus difokuskan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, terima kasih Syawani, Pemimpin Najib dan juga Irfan. Saya tak nafikanlah bila kita dapat kata orang warkah baru, kerajaan baru ya yang akan dipimpin oleh Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang akan kita harapkan memberi satu idea baru dalam pembangunan ekonomi negara dan kita juga looking forward untuk dapatkan idea-idea baru untuk memastikan perkembangan ekonomi pada tahun hadapan terutamanya yang sangat-sangat mencabar, terutamanya kepada perusahaan mikro dan kecil dan sederhana sebab talking about mikro dengan kecil ni seperti mana yang kita selalu sering jumpalah usahawan setiap hari kan, kita bertemu dengan usahawan. Kami sendiri sebagai usahawan pun kita faham 2023 ni adalah satu tahun yang sangat mencabar ekonomi. Kita nafikan ekonomi memang dah meleset pun sekarang dan mungkin lebih teruk tahun depan wazirillah min zalik, tapi kita kena tahu cara macam mana untuk kita menghadapinya. Contoh antara isu yang paling banyak dibangkitkan di kalangan usaha mikro yang mungkin harapan mereka kepada kerajaan baru ni adalah macam mana nak mengatasi isu kenaikan harga barang. Ya, itu memang jadi isu tadi Najib cakap dengan Irfan, terpaksa berbelanja kawan-kawan sebabkan ada harga barang makin mahal. Kalau kita beli makanan pun nampak sangat terlalu obvious. Jadi isu sekarang ni adalah nak menyusun antara bahan mentah yang kita gunakan kepada yang pengeluar produk dan harga yang kita nak sampaikan kepada pembeli. Itu satu. Yang keduanya ada dari segi aspek kuasa membeli. Kita nampak ada syarikat-syarikat besar yang terlibat dengan
e-commerce dia mula lay off dan mula membuang pekerja. Betul. Dan itu menunjukkan bahawa orang kurang membeli walaupun di online. Kalau dulu masa 2020-2021 ramai orang berbelanja di online, tapi ini di online pun orang kurang berbelanja, apatah lagi di offline. Jadi ini antara perkara yang mungkin perlu dibawa oleh jemaah kabinet nanti untuk dibincangkan dari segi inisiatif macam mana nak bantu usaha-usaha mikro dan kecil ni di bawah pembinaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru ni lah. Okey, sekejap lagi kita akan cuba dapatkan juga Datuk William Eng, pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta. Kalau ada sudah di talian nanti beritahu ya, supaya kita juga boleh berbual dengan orang kuat yang menjaga SME ini. Dari bawah Samenta ini ramai PMKS yang sentiasa menyuarakan hasrat dan juga pendapat mereka, pandangan mereka berkaitan dengan dasar apa yang harus diberikan tumpuan. Kerana ini adalah sesi engagement secara tidak langsung kepada melalui kita dengan pembuat dasar, supaya dasar itu kenalah dengan permasalahannya, tidaklah terlampau orang kata apa pergi ke lain sangat, dasar itu tak kena tepat pada sasarannya. Baik, Dr. Muhammad Asri, Pencerahan dan Jabatan Sains Politik, Pentadbiran Awam dan Pembangunan Universiti Malaya. Kalau kita melihat bahawa dalam konteks politik ini, okey, Perdana Menteri settle. Tapi untuk kabinet ini benar penting sebab ini kerajaan perpaduan yang melibatkan banyak parti-parti komponen ataupun parti-parti induk yang disifatkan ini perlu betul, satu, untuk menjaga sentimen politik. Kedua, untuk memastikan bahawa pembahagian jawatan ini ataupun kuasa ini tidak dilakukan hanya kerana memenuhi tuntutan gabungan tersebut, tetapi sebaliknya adalah untuk pada masa yang sama memulihkan ekonomi dan juga keyakinan. Bagaimana untuk dilaksanakan? Adakah cabaran ini sukar sangat? Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada Astros, pada saudara Najib dan saudara Irfan kerana sudi berkongsi, menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi pandangan. Pertamanya kita ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru, PM ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukannya. Kita dapati apa yang berlaku ini ialah kita masuk ke fajr baru. Satu, kita kata perubahan besar yang berlaku dalam politik kita yang memperlihatkan satu keinginan untuk kita melihat perubahan. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan kabinet, sudah pasti yang timbul di kepala kita ialah ini bukan kerajaan kita kata doing the business as usual. Sebab seperti kita sebutkan tadi, keadaan ekonomi, keadaan politik kita berbeza sama sekali dengan tahun-tahun kebelakangan ini. Dan seperti mana kita tahu, kerajaan unity yang dibentuk atau kerajaan paduan ini yang menjadi tonggaknya ialah tiga parti besar, iaitu gabungan parti iaitu PH, BN, GPS dan juga warisan di Sabah. Menyentuh tentang soal kabinet, seperti mana kita tahu Datuk Seri Anwar pernah menyebut berkenaan dengan untuk saiz kabinet yang kecil, dan pada saya ini adalah satu kesempatan yang amat menarik untuk dilihat sebab komponen ini antara BN, PH dan juga warisan dan GPS mempunyai pool of talent yang banyak. Jadi ada beberapa prinsip yang saya ingin cadangkan kalau untuk menghasilkan satu kerajaan yang stabil dan kompeten pada masa akan datang. Sebab saya percaya melihat pada apa yang berlaku semenjak 2018 di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersama kerajaan pada waktu itu dan beliau dapat melihat bagaimana prestasi dan bagaimana sentimen rakyat dan bagaimana kerajaan baru ni harus respon. Di antaranya prinsip yang perlu dipakai pada kali ini ialah yang pertama sekali kita tidak dapat lari pada kestabilan. Sebab kita kena ingat kerajaan ini tidak mempunyai majoriti. Dia hanya bentuk kerajaan apabila ada gabungan yang disertai oleh komponen parti yang utama ni. Jadi mahu tidak mahu soal kepimpinan parti itu mesti dijaga. Kalau tidak, dia kembali kepada ataupun akan menggugat kembali kuasa Perdana Menteri. Sebab akan berlaku ketidakstabilan. Jadi cara terbaik untuk lakukan oleh Datuk Seri Anwar pada masa ini ialah duduk sekali dengan pemimpin-pemimpin utama parti ini, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Premier Abang Ju dan juga Datuk Seri Syafiq Yahya Abdal untuk mencapai konsensus tentang
barisan kabinet ni. Tapi Doktor, semalam Dan, PM kata TPM itu akan diberikan kepada blok terbesar. Barisan Nasional dan GPS ada itu tidak Ada cukup. dua tu lah. Ya, betul. Tetapi siapa yang akan menjadi TPM itu penting pada saya. Sebab kalau bukan pemimpin parti utama mengisi jawatan itu, dia akan kembali menggugat kestabilan dalam parti komponen. Contoh, sekiranya Presiden UMNO tidak lantik sebagai TPM. Sebab banyak orang berkata mungkin Datuk Seri Mat Hassan akan menjadi Timbalan Perdana Menteri. Saya lihat kalau itu berlaku, dia akan mengundang ketidakstabilan dalam UMNO dan mungkin menggugat kestabilan pada peringkat Perdana Menteri sendiri. Dan perkara ini memandangkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga datang daripada School of Thought UMNO. Dia tahu bagaimana untuk mengatasi ataupun meredakan situasi dalam UMNO untuk mencapai kestabilan. Mahu tidak mahu, sebab UMNO akan berdepan dengan pemilihan tidak lama lagi. Sekiranya orang lain diletak, bukannya presiden, UMNO akan bergolak. Itu saya lihat. Jadi sebab itu prinsip saya kata yang pertama tadi mesti mengutamakan kestabilan. Sebab ketidakstabilan dalam salah satu komponen akan menggugat jawatan Perdana Menteri itu sendiri. Sebab kita kena ingat, baseline-nya ialah tidak ada majoriti. Baseline-nya ialah kerjasama yang diberikan oleh parti-parti komponen ini. Sekiranya itu diselesaikan, iaitu soal kestabilan dengan mengutamakan pengurusi parti itu. Yang kedua, baru kita go for competent. Ini menarik sebab apa? Apabila kita ingin melihat kompetensi, kita tak perlu utamakan hierarki parti. Selain pada untuk yang pertama tadi, pengurusi parti mesti. Apabila kita bercakap tentang tidak melihat hierarki parti, janganlah kita utamakan seperti naik presiden ke sayap itu, sayap ini. Kita lihat kompeten. Contoh, kita kata kalau Menteri Kewangan, kita lihat yang ada kompeten di sini ialah seperti Datuk Johari Ghani dan beberapa orang lain lagi. Begitu juga dengan soal pembangunan luar bandar ke, soal pembangunan wanita, industri, perdagangan antarabangsa, foreign relation. So, talent itu kita ada across the block yang ada sekarang ni. Sebab masing-masing saya kata pernah ada pengalaman dalam kerajaan pusat. Ya. Sebab itu soal talent saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak menghadapi kesukaran. Yang kesukaran yang pertama yang di atas itu tadi. Sebab itu akan pastikan sama ada kerajaan ini bertahan lama ataupun tidak. Tapi kalau kita melihat juga, adakah pelantikan ini harus melihat juga kepada aspek siapa yang berdepan kes mahkamah, walaupun belum diputuskan apa pun keadaannya, tidak kira di BN ke, di Pakatan Harapan ke, ada juga kes. Tidak boleh memasuki kabinet sebagai contoh, ada berpandangan seperti itu. Selesaikan dahulu, kemudian baru kita melihat kepada pelantikan yang sebenar. Saya faham, Doktor sebutkan tadi, kalau kita melihat kepada hierarki pertama, kedua baru kita melihat kepada merit dan sebagainya. Bagaimana untuk kita cantumkan semua ini supaya kabinet harmoni itu dapat diwujudkan? Kerana sukar juga. Mungkin kalau ramai melihat siapa pun dilantik dalam UMNO itu, mungkin kestabilan pun tidak susah untuk dicapai. Okay, ini menarik sebab begini. Kita lihat sejarah politik Datuk Seri Anwar sendiri pun, zaman reformasi dan sebagainya, sistem pentadbiran keadilan kita itu rosak. Di zaman reformasi, sistem keadilan, pentadbiran keadilan, institusi negara seperti AG, seperti mahkamah, polis, semua orang tahu digunakan untuk mengenakan hukuman terhadap beliau. Jadi situasi yang berlaku pada kali ini, tahun 2018 yang lalu, hampir sama. Iaitu sebab tu kita ada laporan yang mengkaji pasal buku Tommy Thomas di mana kita lihat pentadbiran keadilan menjadi rosak teruk. Jawatan kuasa yang sepatutnya memukakan nama kepada Perdana Menteri tidak diikut. Dan jawatan hakim-hakim kemudiannya ditukar tanpa mengikut prosedur yang betul. So kita anggap soal kompetensi dalam sistem pentadbiran keadilan itu. Dan kita ada berapa kes? 19 kes yang dibuang begitu saja. Jadi Datuk Seri Anwar saya percaya amat faham sebab dia mempunyai masa pada sistem ini. Jadi di negara kita ini jangan kita lihat apabila seseorang itu telah dituduh, dia telah dikatakan bersalah. Sebab apa yang berlaku dalam sistem kita ialah tuduhan korupsi, tuduhan jenayah ini dia jadi macam sword with two edge. Dia pedang bermata dua. Digunakan untuk keadilan, dalam masa yang sama digunakan untuk menewas atau menekan musuh politik. Jadi kita telah ada banyak kes dan Datuk Seri Anwar Ibrahim datang daripada sistem itu. Sebab itu prioriti pertama yang beliau harus lakukan ialah
selain daripada soal ekonomi, soal-soal sosial, menyatukan semula masyarakat, pentadbiran keadilan ini amat penting. Supaya kita letakkan di atas landasan yang betul, supaya itulah yang merupakan punca kepada keadilan, good governance dalam negara kita. Dan persepsi masyarakat kita dirosakkan oleh urusan ini. Sehingga kita menghukum individu itu sebelum dia dijatuhkan bersalah lagi. Jadi saya fikir itu perkara yang patut kita selesaikan sebab confident masyarakat pelabuh antarabangsa dan pemimpin antarabangsa terhadap sistem kita ini akan dilihat adakah kita ini berpaksikan kepada rule of law atau rule by law. Apa yang berlaku sebelum ini sejak 2018 yang tidak banyak dikatakan dalam media arus perdana ialah rule by law, it's not rule of law. Sebab itu jelas dalam laporan yang kerajaan buat terhadap untuk menyiasat buku yang ditulis oleh Tommy Thomas itu. Dan sebab itu saya percaya dalam soal pemilihan ini yang penting sekali ialah kestabilan. Dan kestabilan tidak akan dapat lari daripada pemimpin-pemimpin kanan atau pemimpin utama yang kepalai parti itu. Sebab kalau kita duduk di kerusi Datuk Seri Anwar pun, kita tahu dia sampai ke sini kerana blessing daripada, saya sebut nama, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Parti. Datuk Seri Premier Sarawak dan juga Datuk Seri Syafiq Abdah. Jadi takkan kita nak ketepikan orang ini. Dan kita tahu, dan saya sebut tadi, Datuk Seri Anwar datang daripada sistem politik yang bergolak, iaitu UMNO. Sebab UMNO sejak beberapa tahun kebelakangan ini ditarik oleh gravitational force yang berbeza. Dia telah menjadi parti yang begitu jelas tentang faksi. Ada faksi yang memihak kepada Tan Sri Muhyiddin, ada faksi yang memihak kepada Datuk Seri Najib. Dan faction-faction ini masih lagi berada dalam UMNO dan kita akan lihat pergolakan pada masa akan datang itu akan berlaku. Jadi sebab itu dia perlukan satu pemimpin parti yang boleh kita kata command majoriti daripada UMNO itu. Kalau orang lain diangkat, sebab kita tahu jawatan-jawatan kabinet ini merupakan satu jawatan penting yang boleh mobilize faction-faction dalam UMNO itu. Dan saya seperti mana saya kata tadi, asasnya sekira UMNO bergolak, jawatan beliau sebagai Perdana Menteri juga pasti tidak akan bertahan lama. Baik, Doktor. Kalau boleh kita bawa balik bincang kita berkenaan dengan ekonomi sebab Doktor sebut juga tadi berkenaan dengan pelaksanaan polisi. Tuan Azhari, antara perkara yang disebut dalam manifesto Pakatan Harapan yang pastinya seharusnya ditunaikan oleh kerajaan bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim khusus berkenaan dengan PMKS ialah sumber tenaga kerja, pusat pendigitalan sehenti, peningkatan produktiviti dan pembiayaan modal terus ke VC. Mungkin kita boleh pergi pada perkara pertama dahulu, sumber tenaga kerja, kerana dinyatakan bahawa tujuan mengapa harus diberikan penekanan hal ini supaya boleh memperkemas proses pengambilan pekerja asing untuk memastikan operasi PMKS berterusan tanpa sebarang gangguan. Sejauh mana ia benar? Satu, dan semalam pun antara pemimpin dunia pertama yang menelefon Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Pak Jokowi dan salah satu butir bualannya adalah berkaitan dengan pekerja asing yang harus diselesaikan segera. Ya, memang tak dinafikan sejak 2020 cabaran tenaga kerja ni memang sangat besar kepada pemain PMKS. Kalau kita nampak pun kadang-kadang kita pergi restoran, kita pergi kedai, kita rasa macam kita masa muda kurang dilayan dan kita faham sebab kita sebagai usahawan kita tahu itu disebabkan oleh kekurangan pekerja dan kita terlalu bergantung kepada pekerja asing sebelum Covid sekurang-kurangnya. Kemudian ditutup dan menjadi satu cabaran besar kepada pemain PKS untuk meneruskan operasi perniagaan terutama dalam bidang pembuatan, manufacturing dan juga perkhidmatan, terutamanya dalam bidang perujitan. Jadi saya rasa kerajaan baru yang dibentuk ini perlu juga fikirkan tentang macam mana membuat macam mana satu polisi itu boleh dibuat untuk memudahkan juga PMKS. Yalah, ada orang kata kita ambil local talent, kita ambil pekerja Malaysia dan sebagainya. Tapi kita kena faham juga dari segi demand, dari segi kos yang terlibat, dari segi kemahiran yang ada, dari segi keinginan pekerja untuk melakukan kerja tersebut perlu dipikirkan oleh kementerian yang berkaitan, dan menteri baru yang berkaitan nanti untuk memastikan polisi dibuat itu sesuai dengan seperti mana yang Najib kata tadi adalah berdasarkan engagement dengan pemain industri. Memang kita akan kata okey tak boleh ambil pekerja asing, perlu macam ni dan sebagainya, tapi kami sebagai pemain industri ni
faham apa yang berlaku dalam operasi perniagaan kita dan macam mana kita boleh menjadikan isu pengambilan pekerja asing ni dapat diselesaikan dengan lagi baik, dan kami perlu berjalan, kami perlu teruskan perniagaan. Tadi doktor cakap pasal stability. Kalau negara tak stabil ataupun tidak, perniagaan perlu diteruskan. Sebab itulah yang menjana ekonomi negara dan PMKS. Hampir 50% daripada GDP pun hanya daripada PMKS. So itu adalah tiang seri kepada negara. Dan cabaran utama memang tenaga kerja. Dari segi polisi mungkin lebih pakar akan bincangkan dari segi macam mana cara yang baik untuk bawa pekerja luar, dan saya rasa Pak Jokowi juga memberi satu indikator yang istimewa bila dia call yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, menyatakan perlu lagi perbincangan yang lebih erat untuk memastikan kedua-dua pihak terjaga. Yang menjadi majikan juga terjaga dengan polisi-polisi yang betul, yang dibawa daripada negara luar ke Malaysia juga terjaga. Dan itu saya rasa satu benda yang harmoni, yang kita perlu lebih tegas, dan dalam masa yang sama juga kena faham kehendak kami yang memerlukan pekerja asing, dan dalam masa yang sama juga gaji dan pekerja ini memang antara bak kos dalam industri. Jadi kalau kita tak susun dengan baik, walaupun kami boleh berjalan dengan perniagaan secara berterusan, namun kemungkinan akan memberi kesan kepada keuntungan dan sebagainya. Gaji itu harus diturunkan ataupun dinaikkan? Ya, kalau tanya majikan, semua orang nak diturunkan. Tapi kita faham dengan... Kena naiklah Encik Azhari. Ya, sepatutnya hampir semua nak diturunkan. Even saya sendiri pun, kita faham kos makin meningkat, dan saya pun bila diumumkan minimum 1,500 tu, kami sebagai pemain BKS bersetuju. Kita faham. Kerana kita pun kesian juga pekerja kita yang bergaji rendah dan sebagainya. Kita perlu fikirkan juga, mereka juga perlukan motivasi. Mereka juga perlu motivasi untuk mempertingkatkan produktiviti dalam kerja masing-masing, dan kadang-kadang saya fikir 1,500 tu mungkin juga tak cukup sebenarnya, tapi kita faham kita kena kaji balik, dan mudah-mudahan kementerian dan juga menteri yang baru ni dapat menyatakan sesuatu yang lebih baiklah untuk kalau 1,500 tu memang tak dapat dalam belanja Irfan. Dia minta tadi. Dia tak pernah minta kat off air, ni on air pun dia minta kena belanja juga. Tapi kalau bercakap tentang ini, sebab kita nak melawan inflasi. Kita faham inflasi itu ada kawalan lain dan sebagainya, tapi dalam keadaan semasa ini jangka pendeknya kenaikan gaji itu amat penting untuk orang ramai dalam berdepan kenaikan inflasi. Baik, kita nak baca ke semua angka ini supaya kita faham di mana kedudukan inflasi negara berbanding negara lain, dan juga kutipan cukai kita juga itu penting untuk kita melihat kepada dasar fiskal kita. Saya nak membawakan rakan tugas Nina Rosman yang berada di skrin sesentuh pada ketika ini. Nina, bantu kami untuk faham inflasi kita berbanding dengan negara lain supaya kita faham apa cabaran yang mendatang dan juga didepani oleh kerajaan baru ini. Cik dan Irfan, kalau anda dapat saksikan, ini adalah list inflasi negara terpilih ASEAN yang akan saya mulakan dengan negara Malaysia di sini. Negara Malaysia mencatatkan inflasi yang setakat ini yang terkini adalah 4.5%, dan ini adalah antara kadar inflasi yang terkini. Tapi kalau kita nak berbandingkan dengan negara lain, iaitu kadar inflasi, iaitu Singapura iaitu 7.5%, Thailand 5.98%, Vietnam 4.3%. Dan kalau anda dapat saksikan di sini, ini menunjukkan iaitu data-data terkini mengenai kadar inflasi di setiap negara terpilih ASEAN, termasuklah negara Malaysia. Kalau anda dapat saksikan, antara negara yang tertinggi kadar inflasi di sini adalah negara Myanmar, iaitu 19.42%, dan juga Laos iaitu 36.75%. Dan ini dua negara terpilih ASEAN yang mengalami kadar inflasi yang agak tinggi, iaitu hingga mencapai 2 angka. Dan apabila kita dapat juga meneliti bagaimanakah negara inflasi ASEAN yang mendapat antara angka yang terendah kadar inflasi adalah termasuk Malaysia 4.5%, Brunei 4.3%, dan juga Kemboja 5.4%, dan juga iaitu dengan negara Vietnam 4.3%. Tapi apa yang kita perlu ingat bahawa kadar inflasi di negara Malaysia masih rendah kerana kita mempunyai subsidi untuk menampung iaitu kenaikan kos sara hidup, iaitu kenaikan harga barang dengan inflasi. Ada subsidi untuk membantu, untuk menyelamatkan, untuk meredakan keadaan pada ketika ini. Dan apabila kita meliti inflasi negara terpilih ASEAN, mari kita teliti bagaimana pula dengan negara barat. Di sini ialah kita dapat lihat ada 3 negara yang akan saya kongsikan, iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Dan di sini kalau anda dapat lihat dengan jelas, iaitu antara
antara United Kingdom dengan Kesatuan Eropah, kedua-duanya mencapai dua angka iaitu sebanyak 11.1% untuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah iaitu EU, European Union iaitu sebanyak 11.5%, manakala Amerika Syarikat 7.7%. Manakala ini adalah inflasi negara terpilih untuk negara-negara barat. Namun apa yang harus kita fahami adalah inflasi ini adalah perkara yang harus kita ambil tumpuan dengan padu kerana inflasi ini melibatkan ekonomi negara. Sekiranya inflasi kita semakin meningkat, ia mungkin akan mengganggu iaitu kerangsangan ekonomi kita untuk maju ke hadapan. Jadi inilah antara kadar inflasi yang dapat saya kongsi dan tapi kalau kita nak teliti pula bagaimanakah kadar-kadar cukai kita yang hari itu saya kongsikan, ini adalah jumlah kutipan cukai tahunan LHDN. Kalau anda dapat lihat ini agak colourful, namun kalau kita bercakap mengenai cukai ini adalah topik bukan kegemaran orang ramai. Namun ia amat penting untuk negara kita kerana ia merupakan instrumen penting untuk negara kita menghasil dan menjana pendapatan negara bagi mereka mentadbir dan mengurus perbelanjaan negara. Di sini anda dapat lihat pergerakan cukai iaitu daripada tahun 2016 sehinggalah pada tahun 2022 kita belum tahu lagi apakah hasil kutipan cukai tahunan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Tapi apa yang boleh saya kongsikan setakat ini pada 2019 kita dapat lihat sini iaitu antara graf yang tertinggi berbanding graf-graf lain itu hampir mencecah 150 iaitu hampir mencecah sekitar 150 bilion ringgit hasil kutipan cukai. Namun pada waktu COVID hasil kutipan cukai kita menurun iaitu kepada 123 bilion pada tahun 2020 pada waktu COVID-19 iaitu hampir sama dengan pada tahun sebelum COVID pada tahun 2017 iaitu ambil angka yang sama. Dan apabila kita meneliti pada 2021 kita bangkit semula negara Malaysia iaitu kadar kita dapat melihat peningkatan kepada jumlah kutipan cukai kita oleh LHDN kepada 144 bilion ringgit dan ini adalah antara yang tertinggi berbanding sebelum COVID iaitu hampir pada tahun 2019. Namun pada tahun 2022 kita masih belum mendapati angkanya namun ia dijangka untuk mencapai sasaran iaitu sebanyak 139 bilion ringgit dan apa yang anda saksikan itu adalah harapan kita untuk mencapai 139 ringgit. Namun apa yang harus kita teliti inflasi kita masih dalam kadar yang iaitu baik, itu tidak melonjak sehingga angka 2 seperti negara-negara lain. Tapi apa yang harus kita teliti iaitu inflasi dengan jumlah kutipan cukai ini bagaimana untuk kita kerajaan seterusnya ataupun untuk pastikan dasar dan polisi itu ditetapkan untuk kita mengaut hasil cukai itu untuk pembangunan negara tapi kita harus juga strike a balance cukai ini tanpa membebankan rakyat iaitu Najib. Saya nak juga sebab kita ada juga angka gaji dan upah penengah. Kalau boleh kita bawakan juga itu kerana kita faham inflasi kita sudah ada, gaji itu untuk kita lihat gaji penengah supaya kita faham apa cabaran orang ramai ini. Okey, baik kalau kita dapat lihat itu saya akan kongsikan bahawa iaitu gaji penengah gaji dan upah. Tapi sebelum ini saya akan kongsikan purata gaji dan upah bulanan pada tahun 2012 hingga tahun 2020 di mana anda dapat saksikan iaitu pergerakan gaji iaitu antara 500 hingga 3,500 ini adalah purata bulanan gaji yang kita dapat saksikan daripada tahun 2012 kita melihat kenaikan iaitu purata gaji sehinggalah angka pada tahun 2019 iaitu hampir RM3,224 iaitu atau 44% di sini kita dapat saksikan. Namun pada tahun 2020 kita melihat penurunan pada purata gaji dan upah bulanan iaitu sebanyak 2,933 iaitu penurunan hampir negatif 10%. Namun kita sudah masuk tahun 2021, 2022 kita masih menunggu berapa angka purata gaji dan bulanan. Namun ia dijangka ia akan meningkat namun kita harus juga ambil teliti bagaimanakah purata gaji dan bulanan pada tahun 2001 tahun lepas dan tahun ini dapat menampung dengan kos sara hidup meningkat, kenaikan harga barang, kenaikan harga barang mentah, kenaikan minyak semua. Bagaimana gaji-gaji sekarang ini dapat menampung isu-isu ini. Dan apabila kita melihat bagaimanakah purata gaji penengah gaji dan upah bulanan pada tahun 2012 sehingga tahun 2020 iaitu antara kalau kita dapat dia medium level iaitu antara gajinya adalah daripada 1,566 puratanya di sini sehinggalah pada tahun 2020 kita dapat saksikan sehingga 2019 iaitu 2,442 iaitu kalau tengok ini adalah purata untuk medium punya level punya gaji. Yang Najib ni adalah 2,442 iaitu atau 5.8%, namun pada tahun 2020 kita juga mengalami medium yang itu menduduki di paras gaji medium iaitu
mengalami penurunan iaitu sebanyak RM2,062 iaitu penurunan sebanyak negatif 15.6% iaitu penurunan hampir 2 digit. Itu menunjukkan kelemahan dalam gaji dan upah bulanan. Namun kita sudah pun masuk seperti yang saya katakan tadi, kita sudah masuk 2021, 2020 kita sudah mengalami iaitu fasa pemulihan dan kita sudah ada Perdana Menteri ke-10 dan kita mengharapkan bahawa purata pendengar gaji dan upah juga dapat mengalami musim iaitu fasa pemulihan sama seperti negara kita sedang menghadapi. Okay, terima kasih Nina atas angka tersebut untuk kita faham RM2,063 lebih kurang. Maksudnya kalau pendengar ni 50% kat bawah lah, 50% ke atas dan sebagainya. Ini realiti 2022. Sekejap lagi kita tanyakan soalan itu. Tapi ini adalah kenyataan terbaru yang kami terima, yang kami nak bawakan di iPad pada ketika ini adalah kenyataan media daripada PAS. Adakah kita boleh paparkan ketika ini? Baik. PAS mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kemenut kepimpinan negara pasca pilihan raya umum ke-15 tidak berterusan dan dapat diselesaikan dengan harmoni dan damai. Dan juga PAS menjunjung kasih dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah ke atas kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas kebijaksanaan melaksanakan fungsi baginda berdasarkan kuasa yang diperuntukkan di bawah undang-undang, khususnya dalam soal pelantikan Perdana Menteri berdasarkan perkara 40/2/A dan juga 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. PAS turut mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diperkenan dan dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 dan yang paling penting sekali paragraf ini mengenai tawaran Perdana Menteri kepada Perikatan Nasional untuk menyertai kerajaan perpaduan pimpinannya. PAS mengucapkan terima kasih seterusnya dan dalam waktu terdekat akan membincangkan perkara ini dengan rakan-rakan komponen dalam PN di samping turut sama meninjau pandangan dan kesediaan rakyat khususnya para pengundi yang telah memberikan undi yang amat merangsangkan kepada PAS dan PN dalam PRU 15 yang lalu. Baik, ini kenyataan yang diberikan oleh parti PAS. Kalau kita membaca ini, terus saja ke Dr. Asri terlebih dahulu sebelum kita pulang ke topik ekonomi ini. Maksudnya ini mereka mempertimbangkan, sudah pasti ada pertimbangan tertentu perlu mereka lihat kerana mereka ada parti komponen dalam Perikatan Nasional dan hati pengundi juga perlu dijaga kerana masa kempen ni kalau kita lihat kita tidak membayangkan penyatuan ini akan berlaku. Sekarang sudah pun bersatu. Jadi bagaimana untuk kita melihat keadaan keseluruhan ini? Adakah ini menggambarkan penyatuan itu boleh dilakukan kerana kemahuan itu sudah ada? Baik, saya melihat ada beberapa isu utama di sini. Yang pertamanya, kerajaan itu telah dibentuk. Dia berbeza. Kalau sebelum kerajaan itu dibentuk, semangat yang ditunjukkan oleh PAS tadi akan menjadi realiti. Soal untuk bergabung, berjiwa besar untuk kepentingan rakyat itu dapat direalisasikan. Yang kedua, kita lihat pada statement ini, PAS ni berada dalam gabungan, iaitu Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ada pengerusinya. Dan kita agak heran kenapa PAS mengeluarkan kenyataan tanpa melalui pengerusi Perikatan Nasional. Ini saya tidak langsung membuktikan. Mungkin PAS tidak berbincang ataupun telah hilang keyakinan atau kepercayaan kepada pengurusi Perikatan Nasional. Sebab pengurusi Perikatan Nasional, seperti kita tahu, pada awal-awal lagi menolak apabila Sri Paduka Baginda Yang Agung memberi cadangan itu kepada beliau, hari yang sama juga beliau menolak. Jadi ini pada saya menunjukkan satu sikap yang dalam situasi ekonomi dan pelbagai masalah kita hadapi dengan tidak ada majoriti, sepatutnya kita mengharapkan pemimpin politik kita pada peringkat awal lagi berlapang dada, berjiwa besar, meletakkan kepentingan rakyat di atas. Tapi apa berlaku? Dengan penolakan ini saya rasa ramai pihak yang kecewa. Dan sebab itu apabila PAS mengukuhkan bersendirian seperti ini, saya percaya PAS mula mempertimbangkan semula tentang pendirian pengurusi Perikatan Nasional itu sendiri. Sebab itu kita lihat sepatutnya yang cantik mengeluarkan kenyataan ini sebab ialah pengurusi Perikatan Nasional sendiri. Mungkin PAS apabila menyedari perkara itu sudah berlaku semacam kesilapan. Mungkin penyokong mereka atau rakyat melihat keputusan yang diambil oleh pengurusi Perikatan Nasional itu tidak menghormati hasrat ketua negara di negara yang utama di negara kita ini, iaitu Sri Paduka Baginda Yang Agung. Dan dalam konteks itu untuk menjalinkan semula ketidakfahaman ini dia ke depan. Tetapi itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat
Yang pertama tadi saya kata soal timing dan soal kenapa tidak pengurusi gabungan. Yang kedua, saya melihat apabila kerajaan yang ada ni telah bentuk majoriti dan satu komponen parti daripada satu gabungan mengemukakan cadangan begitu, agak sukar untuk dilayan. Sebabnya, yang pertama kerajaan telah ada. Yang kedua, dia hanya satu parti daripada komponen yang besar. Okay, yang ketiga ialah soal kita tengok pada peringkat operasional. PAS ialah parti yang berkuasa di negeri-negeri di utara dan juga pada timur semenanjung yang mana terdiri pada didominasikan oleh penghuni Melayu. Dan komponen yang bentuk kerajaan ini seperti PH dan juga BN merupakan parti yang berlatar belakangkan multiracial ataupun pelbagai etnik. Jadi sekiranya kita akan ada pilihan raya peringkat DUN tak lama lagi, mungkin lepas hari raya ni ke, sebab tempohnya akan berakhir bulan Jun. Jadi sekiranya mereka bekerjasama, tetapi dengan automatik mungkin negeri-negeri ini akan diserah kepada PAS. Dan saya percaya UMNO ataupun Barisan Nasional di mana vote bank dia berada, iaitu di negeri-negeri Melayu ini, dia tidak akan membiarkan perkara itu berlaku sebab ini mencabar legitimasi UMNO yang berpaksikan Parti Melayu. Masakan dia mendakwa dia Parti Melayu tapi ditolak oleh majoriti Melayu. Ya. Jadi sudah pasti mereka akan cuba mendapatkan negeri-negeri ini bersama dengan gabungannya yang baru iaitu PH dan juga komponen PH yang biasa diletakkan di kawasan luar bandar iaitu Amanah. Dan pada saya ini merupakan satu ancaman kepada PAS di negeri-negeri yang mereka baru dapat seperti Terengganu sejak 2018 dan Kedah selain pada negeri Kelantan. Jadi sebab itu saya fikir parti komponen yang menyertai gabungan baru ini, terutama Amanah, BN, akan cuba pastikan PAS itu berada di luar dari gabungan ini sebab vote bank mereka lihat akan mereka perolehi kembali. Sebab kalau kita tengok undi-undi di kawasan ini, dia bukannya kita kata ia kelihatan total wipe out kepada BN, tetapi undi yang BN perolehi di kawasan-kawasan tertentu juga meningkat, cuma tidak menang. Jadi sebab perkara itu berlaku kerana perpecahan di antara PH dengan BN dan juga PN pada waktu itu pertandingan 3 penjuru. Tapi kali ini bila semacam sistem dua parti diwujudkan, saya nampak peluang gabungan yang baru ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar berpotensi besar untuk merampas atau memperolehi kembali tapak di negeri-negeri ini. Sebab kita lihat kerajaan apabila dibentuk peringkat persekutuan, dia mempunyai kelebihan yang banyak, terutama dalam konteks buat polisi, menarik semula keyakinan masyarakat terhadap bentuk kerajaan, bentuk polisi yang kita kendaki dan menyentuh tentang, sedikit saya mengulas pasal ekonomi tadi. Sebab ekonomi, inflasi, guna tenaga tidak boleh dilihat dalam konteks snapshot. Sebab masalah yang kita hadapi hari ini bermula 3 dekad yang lalu, seperti bergantungan pada pekerja asing misalnya. Kenaikan kos sara hidup ni bukan baru. Jadi keseluruhan isu ini perlu dilihat dalam rangka apa yang saya panggil reset. Big reset kerajaan ini perlu utamakan sebabnya ekonomi kita menghadapi masalah struktur yang amat sukar kita hadapi. Kerana dia berpunca pada filosofi economic policy kita itu. Kalau di tahun 70-an, filosofi kita lebih ke arah apa kita panggil growth with distribution. Semacam ada elemen sosialis sikit di sana. Sebab kita mengutamakan growth distribution pada orang ramai. Semenjak tahun-tahun 80-an, filosofi ekonomi kita telah beralih ke arah apa yang saya sifatkan sebagai neoliberal, iaitu only growth. Dan apabila growth saja, tidak semestinya orang bawah ni merasa nikmat pada pembangunan itu. Nikmatnya banyak dirasai oleh golongan pemodal. Sebab itu, bila itu landasan filosofi kita, kita seolah-olah melihat majikan ini terlalu penting. Sebab itu kita lupa untuk sekian lama sehingga 2011 bercakap berkenaan dengan gaji minimum. Kita lupa untuk bercakap tentang kebajikan pekerja. Kita ambil mudah tentang bagaimana pengeluar atau pemodal nak menyelesaikan masalah mereka dengan bergantung pada pekerja asing.
sebab upah murah. So ini semua antara masalah struktur yang kita hadapi. Selain daripada kita lupa kepada pertanian kerana dia tidak menghasilkan pendapatan yang lumayan, yang besar. Akhirnya kita mengimport portion yang besar dan menyebabkan kita mengalami kadar tukaran yang teruk seperti sekarang ini, inflasi semakin tinggi. Ya. Ini antara masalah struktur yang kita perlu fikirkan, yang saya sifatkan sebagai it's a big reset, sama ada dari segi filosofi pengurusan ekonomi, dari segi keutamaan kita yang baru, supaya 3-4 dekad akan datang kita dapat mewujudkan betul-betul soal welfare di kalangan pekerja di negara kita ni. Baik, Doktor. Bila sebut kita welfare, beri ruang kepada pendapatan. Tuan Azhari untuk menjemput apa yang Doktor sebutkan tadi, bahawa prioriti untuk kita great reset struktur ekonomi dalam konteks PMKS, adakah ke arah pendigitalan ataupun Doktor sebut tadi berkenaan dengan pertanian juga tidak boleh diabaikan? Ya, tak dinafikanlah bermula 2020 kita punya proses pendigitalan ni dah meningkat 5 kali ganda dan 5 kali lebih cepat daripada dijangkakan. Dan itu satu pendekatan yang baik. Itu hikmah datangnya COVID 2020. Dan sebagai pemain PKS, kita antara perkara yang kita pentingkan dalam membawa perniagaan kita ke peringkat lebih tinggi, antara cabaran utama adalah dari segi market access, akses kepada pasaran. Dan digital adalah benda yang memang saya rasa perkara yang paling mudah, bukanlah mudah tapi yang paling berkesan untuk bawa jenama dan juga produk maupun perkhidmatan kita di peringkat antarabangsa melalui pendigitalan. Dan ini juga antara cabaran yang utama, terutama selepas menghadapi COVID, kita terlalu jump in dengan sangat cepat dalam pendigitalan dan mungkin ramai yang tak bersedia. Jadi dengan kerajaan baru ataupun kabinet yang akan dibentuk nanti ini, saya rasa kementerian maupun menteri yang akan terlibat nanti perlu memikirkan cara yang lebih baik dari segi pendekatan untuk memastikan PMKS kita ni faham tentang kepentingan pendigitalan dan juga pendekatan dari segi practicality-nya, bagaimana boleh menggunakan teknologi yang ada ni untuk memastikan hasil pengeluaran maupun perkhidmatan lebih baik kepada bakal pembeli. Dan secara tak langsung bila pembeli ni rasa macam seronok untuk membeli, ya, mudah untuk membeli, secara tak langsung juga mereka berbelanja lebih. Dan ini seperti mana kita ekonomi kita tahu akan memberi kesan kepada kadar inflasi, rakyat mula berbelanja. Dan juga saya memang mengharap sangatlah kabinet yang baru ni memberi pelbagai insentif terutama kepada rakyat terbanyak ni untuk berbelanja, sebab kita risau bila tak berbelanja di online itu bermakna tak berbelanja juga di offline. Dan itu sangat-sangat menggusarkan pemain PMKS. Dan bagaimana cara untuk kita lakukan itu, of course kita pun boleh ambil lagi belanjawan. Masih lagi akan dibentangkan, akan diluluskan nanti, sama ada yang baru ataupun yang lama. Mudah-mudahan inisiatif dan juga insentif kepada PMKS dan juga kepada bakal pembeli juga penting untuk memastikan kata orang kerakyaan ekonomi, pergerakan ekonomi antara kedua-dua pihak berjalan dengan lancar. Ini juga sama juga dengan isu kenaikan harga gaji dan menjadikan orang berbelanja lebih. Dan hopefully dengan belanjawan yang akan dibentangkan, diluluskan nanti, ada lagi pertambahan dari segi insentif untuk pembeli dan juga PMKS sebenarnya. Cik Zahari, kalau kita melihat kepada data yang dibentangkan oleh rakan setugas tadi dan juga dicantumkan dengan data dan juga apa yang diperkatakan oleh doktor sebentar tadi, betul ini masalah struktur. Masalah struktur ini bukan overnight lah, memerlukan kadang-kadang ubat pahit yang harus ditelan, itu paling penting. Tapi untuk PMKS ini kadang-kadang ubat ini sukar untuk ditelan kerana mereka memerlukan, kita faham pemulihan itu adalah jangka masa panjang satu, tapi pada masa yang sama visi jangka masa sederhana itu juga penting kerana ini akan memberikan impak kepada PMKS. Bagaimana tahap penerimaan PMKS untuk melihat kepada ada beberapa dasar yang memang ada pahitnya dan juga mengambil masa yang panjang, tapi pemulihan itu akan indah ujungnya. Untuk komuniti PMKS ini bagaimana rasanya? Okey, memang antara komponen penting dalam perkembangan perniagaan terutama di kalangan komuniti PMKS adalah perancangan perniagaan. Itu tak dinafikan. Ya, dalam COVID mengajar kita untuk merancang perancangan sederhana dan pendek itu lebih penting berbanding dengan jangka panjang, sebab kita perlukan kita sedang menghadapi survival mode masa itu. Dan in fact tahun depan juga ramai juga telah bersuara di kalangan pemain PMKS bahawa tahun 2023 juga menjadi tahun sebagai tahun survival, sebab dengan ekonomi saham jatuh, segala-galanya aset nilai jatuh, dan ini memberikan indikator yang tidak menarik pada tahun hadapan. Namun begitu, bila ada berlaku kenaikan harga barang, penambahan kos gaji contohnya, benda itu menjadikan kita lebih peka dan lebih perlu bijak dalam menyusun keuangan.
Itu sangat penting. Sebab kalau tak ada pengurusan kewangan yang baik bermula pada tahun ini, akhir tahun ini untuk tahun 2023, seperti mana saya pernah cakap dalam Aswani sebelum ni, saya rasa kita akan boleh bergembira sedikit hanya pada tahun 2025. Lambat lagi 3 tahun lagi, lebih kurang 2 tahun ke 3 tahun lagi. Jadi itu saya rasa perancangan tu sangat penting, dan jika kita tidak ada ilmu tu, kita kena cari ilmu sampai dapat. Sebab kalau tidak, apa yang kita buat ni, kita tak fikirkan tentang keuntungan, kita tak fikir tentang aliran tunai untuk bayar sewa, bayar gaji, bayar hutang dan sebagainya, menjadikan kita berpatah balik kepada 2020. Dan kalau kita tak bersedia, ini yang menjadikan ekonomi bertambah lagi teruk, dan ramai perniagaan yang tutup, dan juga pekerja ramai yang kena buang kerja. Dan kita tak nak benda itu berlaku. Kita nak negara ini terus berkembang, menjadi negara yang baik, menjadi singa Asia kembali seperti mana kita berlaku sebelum ini. Dan ini perlunya engagement, seperti mana yang Najib cakap tadi, engagement antara pemain PMKS dan juga kerajaan baru ni, supaya polisi dibuat berdasarkan apa yang kita perlukan. Of course kita faham ada kuasa dan juga SOP yang dijalankan oleh pihak kerajaan, namun bila dilontarkan dengan lebih baik dan bukan hanya di hujung-hujung ketika polisi itu dibuat, engagement daripada awal tahun depan insya-Allah akan menjadikan pembikinan polisi itu lebih mesra PMKS dan lebih peka tentang cabaran yang dipilih PMKS. Ya. Tapi macam mana kita boleh leverage hubungan antarabangsa, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk membantu PMKS memasarkan lagi produk-produk ke luar negara? Ya, saya tengok semalam di Twitter ada orang yang siap susun lagi semua pemimpin-pemimpin yang tweet dalam Twitter kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya itu indikator yang bagus ya, untuk apa itu, ramai juga orang kata itu common, tapi saya rasa itu adalah indikator yang bagus untuk membawa jenama Malaysia ke luar negara. Bila bawa jenama Malaysia ke luar negara, secara tak langsung kita bawa juga kita punya produk, kita bawa juga kita punya perkhidmatan, dan of course kita bawa juga kestabilan. Seperti mana Dr. cakap tadi, kestabilan negara, yang bila orang nampak kita stabil, orang nampak kita boleh bekerja dengan baik, kita boleh berniaga dengan baik, pelabur akan mula intai semula. Pelabur akan datang balik untuk melabur di Malaysia, baik sekecil-kecil pelabur maupun sebesar-besar pelabur yang mereka boleh bawa ke Malaysia. Dan ini sebenarnya berkait rapat dengan kestabilan politik. Kita tak menafikan benda tu. Jadi bila stabil, kami sebagai pemimpin BKS, kita mesti terus berniaga. COVID tak COVID, kerajaan stabil ataupun tidak, kita masih kena berniaga dan kita masih lagi kena bayar kos-kos yang terlibat. Ya. Sebab itu menentukan hari tuju negara dan juga pendapatan jangka secara tak langsung. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kerajaan baru ni boleh bawa jenama Malaysia tu lebih tinggi dan kuat di pasar dunia. Okey, cakap pasal jenama, cakap pasal pelaburan, menarik masuk pelaburan dan sebagainya. Kita lihat dahulu datanya supaya kita faham di mana kedudukan kita dan apa yang boleh kita laksanakan untuk menambah baik usaha kita menarik masuk pelaburan FDI ke DDI dan sebagainya. Nina Rosman, bantu kami untuk faham di mana kedudukan kita sebenarnya FDI kita ini. Kalau bercakap mengenai pelaburan tadi, saya akan kongsikan bagaimanakah kedudukan pelaburan antarabangsa Malaysia untuk suku tahun ketiga tahun ini, iaitu International Investment Position IIP. Dan apabila kita bercakap mengenai pelaburan, ia begitu penting. Sejak kita menikmati arus kemerdekaan, negara menikmati arus kemerdekaan, kita dapat menyaksikan kemasukan pelaburan asing ke dalam negara untuk merangsang lagikan ekonomi negara kita. Namun ia merupakan pelaburan asing ke dalam negara ini, ia merupakan antara nadi utama kita dalam mencapai kemajuan negara, di mana di sini kita dapat saksikan apabila pelaburan asing masuk, ini di samping itu kita dapat menikmati juga kemajuan seiring dengan kemajuan negara-negara maju yang lain. Dan apabila kita meliti, ini adalah graf kalau dapat saksikan kedudukan pelaburan antarabangsa Malaysia untuk suku tahun ketiga. Ini kalau dapat lihat pergerakannya daripada suku tahun pertama 2020, kita dapat menyaksikan ia naik, meningkat sehinggalah suku tahun kedua pada tahun 2021 mencapai antara tahap tertinggi, iaitu 111.27 bilion, iaitu ini dah antara angka tertinggi untuk yang kita dapat saksikan pada tahun lepas. Namun apabila masuk suku ketiga pada tahun 2021, iaitu menurun sedikit apabila ekonomi sektor kita menutup dengan apabila ekonomi kita mengalami penyusutan ketika itu dengan COVID-19, dengan pelbagai lagi perkara. Dan apabila masuk suku keempat, ia masih lagi berada di paras penurunan, iaitu lebih rendah berbanding suku kedua pada tahun lepas. Dan apabila pada suku tahun pertama 2020, kita dapat melihat aset bersih kedudukan pelaburan antarabangsa kita, iaitu jatuh
hingga 47.3 bilion, iaitu antara terendah. Ini apabila berlakunya, apabila kita bercakap mengenai pelaburan ASEAN antarabangsa, ini apabila berlakunya perang Rusia dan Ukraine, ketika ia berlaku, ia telah memberi kesan bukan sahaja kepada kedua-dua negara itu, hampir ke seluruh negara yang berkait rapat yang melakukan perdagangan. Jadi apabila kita meliti di sini, nak masuk je suku kedua pada tahun ini, kita melihat iaitu peningkatan kepada kedudukan antarabangsa kita kepada 62 bilion ringgit. Tapi apa yang saya nak apa yang gembiranya, apa saya nak kongsikan, walaupun kita dalam kemelut politik pada antara suku pertama dengan suku kedua, siapa Perdana Menteri kita, siapa ahli kabinet kita, bagaimanakah pembentukan kerajaan kita, kerajaan campuran ke, kerajaan perpaduan ke. Namun pada suku tahun ketiga, kita juga dapat menyaksikan peningkatan dalam international investment position kita pada suku ketiga. Daripada 62 bilion ringgit kita menyaksikan iaitu peningkatan kepada 76.3 bilion ringgit. Jadi ini sudah tentu memberikan portfolio, kalau pelaburan asing melihat portfolio pelaburan, kedudukan pelaburan kita iaitu berada di tahap yang baik. Jadi kalau saya nak perincikan bagaimanakah kedudukan pelaburan antarabangsa, iaitu antara jumlah aset, jumlah liability dan aset bersih. Dan apabila kita dapat lihat, saya buat mat sikit di mana kalau kita nak dapat jumlah aset bersih bagaimana, di mana jumlah aset di sini iaitu berada pada 2,254.7 bilion ringgit. Ini adalah jumlah aset kita, dan jumlah liability kita iaitu mencapai peningkatan kepada 2,178.4 bilion ringgit. Dan apabila jumlah aset kita menolak jumlah liability, barulah kita mendapati iaitu aset bersih kita iaitu pada suku ketiga mencatat peningkatan daripada suku kedua iaitu 62 bilion kepada 76.3 bilion ringgit. Dan ini adalah jumlah aset bersih yang kita dapat menyaksikan peningkatannya. Dan apabila kita lihat bagaimanakah pelaburan langsung asing, negara mana yang memberi sumbangan tertinggi iaitu dalam pelaburan langsung asing kita. Di sini kita dapat saksikan iaitu tidak langsung setiap suku kita dapat lihat Singapura kekal sebagai penyumbang utama kepada pelaburan langsung asing kita iaitu FDI, iaitu sebanyak 177 bilion ringgit atau 20.6%. Diikuti dengan negara kedua tertinggi iaitu Amerika Syarikat, peningkatan sebanyak 11.5% atau 99.2 bilion ringgit, iaitu hampir mencecah 100 bilion ringgit. Dan negara ketiga adalah Hong Kong, di sini mencatatkan 92.5 bilion ringgit atau 10.7%. Dan apabila kita melihat iaitu antara tiga negara menjadi antara penyumbang utama dalam pelaburan langsung asing kita, mari kita teliti bagaimana apakah sektor utama FDI ini. Di sini ada tiga sektor, iaitu terutama iaitu sektor pembuatan mencatatkan 374.3 bilion ringgit atau kita boleh katakan 43.5%. Diikuti juga dengan aktiviti kewangan iaitu 198.6 bilion ringgit atau 23.1%, dan juga perdagangan borong dan runcit iaitu 53.7 bilion rekod ataupun mencatatkan 6.2%. Dan sektor penyumbang utama untuk FDI yang kita dapat saksikan adalah pertama pembuatan, aktiviti kewangan dan juga perdagangan borong dan runcit. Dan tadi kita dah bercakap mengenai FDI, dan sekarang saya akan beralih pula kepada pelaburan langsung di luar negeri. Iaitu di sini iaitu kita dapat lihat pelaburan yang penyumbang terbesar untuk pelaburan langsung di luar negeri, DIA kita, iaitu Singapura kekal dengan 3 digit iaitu sebanyak 122.5 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 20.3%, diikuti dengan negara Indonesia sebanyak 63.5 bilion ringgit dan Kepulauan Cayman peningkatan sebanyak 5.9% atau 35.8 bilion ringgit. Dan DIA ini kalau kita nak dapat saksikan antara sektor utama menjadi penyumbang kepada DIA ini adalah antara aktiviti utama adalah aktiviti kewangan, iaitu peningkatan sebanyak sehingga 42.7%, iaitu sebanyak 256.9 bilion ringgit. Dan juga diikuti juga dengan iaitu aktiviti sektor utama yang kita dapat saksikan adalah perlombongan dan perkuaran, iaitu mencatatkan sebanyak 78.2 bilion ringgit atau 13%, dan juga pembuatan iaitu 58 bilion ringgit atau 9.6%. Dan apa yang kita boleh saksikan di sini adalah kita perlu kenal pasti apakah faktor-faktor untuk kita menarik pelaburan asing ke negara dan bagaimana kita boleh rencanakannya kepada ekonomi negara agar ia dapat memberi suntikan yang baik agar negara kita dapat terus berkembang maju dan berdaya saing.
atas laporan dan juga data-data tersebut. Sebentar lagi kita akan dapatkan seorang lagi wakil dari PMKS juga untuk kita melihat bagaimanakah peranan mereka sudah pasti dan juga kemahuan mereka dapat diselesaikan pada masa ini. Baik, terus saja kita melihat kepada usaha ini kerana kalau kita melihat Cik Azhari, kalau kita melihat bahawa dasar kita sebelum ini baik. Memang semua dasar kerajaan mana-mana pun ingin memulihkan keadaan. Tapi kalau kita melihat bahawa cabarannya adalah apabila tuntutan politik itu mungkin membataskan sedikit banyak dasar yang ingin dilaksanakan kerana mungkin tidak popular sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat bahawa pemulihan ini kalau tidak kita buat great reset seperti yang doktor sebutkan itu lambat disebabkan oleh populariti politik itu tidak ada, akan mengganggu ekonomi kita untuk jangka masa panjang. Mengapa penting langkah ini harus diambil dengan jiwa yang kental? Ya, jiwa kental tu bukan saja di kalangan pemain industri PMKS saja, tapi jiwa kental juga dimain peranankan oleh ahli-ahli politik tersebut, juga kementerian, menteri yang terlibat nanti yang sebagai menjadi barisan pimpinan negara. Kadang-kadang bila kita sebagai manusia biasa, secara normalnya kita perlukan populariti dari segi pembuat dasar ataupun mengambil keputusan. Namun begitu, kita kena fikirkan juga faktor-faktor yang lebih kritikal, terutama dalam persoalan ekonomi di mana PMKS terlibat, MNC terlibat, GSC terlibat. Jadi benda tu kita perlu tahu dari segi data, dan saya yakin sepatutnya kita lebih peka dari segi data-data yang terlibat. Macam tadi kan kita nyatakan bahawa kekuatan kita untuk buat FDI adalah pembuatan. Jadi kita dah tahu dah fokus kita, mungkin kita boleh kaji balik kenapa banyak pelabur yang melaburkan kata orang fiskal mereka di negara ini dari expect daripada industri pembuatan. Dan bila kita tahu kekuatan kita, bila kita buat keputusan, kita tahu berdasarkan demand yang ada. Dan juga keputusan yang kita buat tu dapat membantu pihak pelabur-pelabur di luar negara ini untuk buat keputusan lebih cepat dalam memilih tempat untuk melaburkan apa saja pelaburan yang mereka ingin buatkan, mereka buat. Jadi bila kita tahu industri itu adalah industri pembuatan contohnya. Jadi sepatutnya di pihak pemimpin politik maupun juga di peringkat kerajaan nanti tahu tentang demand mereka, tahu tentang insentif yang mereka perlukan supaya bila kita bentangkan semula kepada bakal pelabur ini menjadikan mereka lebih tertarik untuk berada di Malaysia. Dan kadang-kadang keputusan itu memanglah tak kata orang tak kontroversi ataupun tidak disukai oleh ramai kan, contoh apa saja keputusan yang kita nak buat untuk menarik pelaburan ini. Namun begitu, inilah pentingnya pemimpin yang tegas dalam segi buat keputusan untuk memastikan apa yang kita buat tu bila dah dibincang, dimusyawarahkan sesama kabinet contohnya, yang perlu dilakukan demi kebaikan negara dan demi kebaikan rakyat. Jadi biarlah tak popular, tapi yang paling penting adalah keputusan itu untuk kebaikan semua dan mudah-mudahan ekonomi kita lebih baik pada tahun 2023. Baik, dan untuk kita meneruskan lagi perbincangan berkenaan ekonomi ini, kita juga disertai oleh Datuk William Ng yang bersedia dalam talian yang merupakan pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sedar Malaysia Samenta. Datuk, kalau boleh kita minta dapatkan dulu komen awal berkenaan dengan respon Datuk berkenaan dengan pergerakan saham, nilai ringgit dan juga data yang sudah pun dibentangkan oleh rakan setugas Nina sebelah tadi yang menyatakan bahawa ada beberapa aspek yang harus kita berikan tumpuan khususnya untuk mengekalkan prestasi PMKS dalam negara. Ya, terima kasih. Saya rasa dengan pelantikan Perdana Menteri yang baru ini, kita harus cepat untuk menenangkan pasaran dan memberi isyarat kepada pasaran bahawa kita sekarang ada satu pentadbiran yang kukuh, pentadbiran yang menyeluruh. Jadi saya rasa dalam masa terdekat ini, sama ada kita sudah lantik atau belum lantik satu jemaah menteri yang baru, Perdana Menteri perlu memberikan hala tuju sekurang-kurangnya supaya pasaran dan sektor swasta dapat mengetahui apakah hala tuju pentadbiran yang baru ini buat ekonomi Malaysia. Datuk William, kalau kita melihat bahawa tadi kita dah berbual juga dengan Encik Azhari pasal tentang PMKS ini, tapi sudah pastilah PMKS ini pernah kita sebutkan sebelum ini 1% saja pemulihannya tahun lepas. Banyak lagi kerja perlu kita laksanakan untuk memastikan mereka pulih dan juga lebih berkembang dan sebagainya. Apa harapan komuniti PMKS ini terutama untuk kerajaan baru? Kerana seperti Dr. Astri sebutkan tadi dalam di studio ini, banyak perubahan struktur kita perlu laksanakan. Ada kalanya ini adalah ubat yang pahit harus ditelan. Bagaimana persediaan PMKS dan apa harapan mereka? Saya rasa sebenarnya yang PMKS mahu bukanlah geran ataupun duit percuma seperti yang
yang bentangkan dalam bajet-bajet sebelum ini. Yang saya rasa yang kita perlukan adalah dasar yang baik, hala tuju yang tepat dan diterjemahkan dasar dan hala tuju tersebut kepada bantuan dan intervensi secara fiskal. Contohnya kerajaan boleh terus menyuntik dana untuk pinjaman pada faedah yang rendah pada mana-mana PKS yang perlukan dana tersebut untuk tujuan pendigitalan dan otomasi. Ini saya rasa akan menggalakkan pihak institusi kewangan untuk memberi pinjaman, dan untuk para peniaga pula dia dapat pinjaman dengan faedah yang rendah dan tanpa memerlukan sebarang cagaran. Ini pada saya adalah jauh lebih efektif dari kita bagi geran ataupun wang secara langsung. Kembali kepada soalan tadi, saya rasa dalam era pasca pandemik ini dan fasa pemulihan, pastinya kalau dari segi bajet kita perlukan bajet defisit, tapi perlu kita fikirkan walaupun kerajaan cuma ada sebulan kan untuk membaca bajet yang baru, kita perlu cari jalan untuk menurunkan pembelanjaan operasi dan fokuskan dana kita untuk tujuan pembangunan. Kita tidak banyak tertinggal. Contohnya kita perlu percepatkan 5G. Kita kena naikkan taraf sekolah-sekolah kita supaya dapat kita leverage teknologi yang terbaru. Kita boleh bagi potongan cukai untuk syarikat-syarikat yang melatih dan tingkatkan kemahiran pekerja kita untuk era industri 4.0 dan sebagainya. Ya. Bagaimana dengan subsidi upah, Dato'? Adakah itu antara satu perkara harus dikekalkan dalam bajet ini walaupun dalam usaha untuk mengurangkan kos operasi kerajaan? Okay, saya rasa apa-apa inisiatif yang kita lakukan semasa pandemik sudah boleh ditukar pada fasa ini. Kita sudah masuk fasa pemulihan. PKS yang berdaya saing sudah pun mula pulih. Mereka yang kurang berdaya saing, saya rasa apa-apa dana yang diberikan, apa-apa yang bantuan diberikan adalah kurang efektif pada peringkat ini. Kalau struktur perniagaan dia sudah tercicir ataupun sudah berlainan, maka saya rasa tidaklah perlu kita terlalu pentingkan mereka yang memang saya rasa tidak dapat lagi berdaya saing. Itu pertama. Jadi subsidi upah dan juga ada yang katakan moratorium pada saya adalah tidak lagi diperlukan untuk masa yang terdekat. Datuk William, bagaimana untuk kita melihat bahawa sekarang ini belum ada kabinet. Sudah pasti ini adalah prerogatif kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun kita mahu melihat bahawa jemaah menteri itu seorang yang memahami industri, seorang yang mungkin juga kalau hadir dari industri, backgroundnya itu lebih baik kerana mereka lebih faham. Kita sudah saksikan sebelum-sebelum ini ramai yang tidak menteri-menteri kita yang tidak faham pun industri, apa yang berlaku, apa yang dimahukan, apa yang sepatutnya dilaksanakan dari segi dasar. Bagaimana harapan PMKS kerana cabaran politik itu kita faham wujud untuk melantik jemaah menteri ini untuk memenuhkan berdasarkan dengan gabungan politik dan sebagainya, tapi utamakanlah ekonomi. Bagaimana harapan PMKS? Ya, saya rasa yang perlu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim segera adalah melantik satu jemaah menteri yang pada saya mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, dia perlu faham dan mempunyai wawasan yang sama dengan Perdana Menteri. Itu penting. Seperti yang dijanjikan oleh Perdana Menteri, kita utamakan kepada rakyat dan membantu mereka tercicir seberapa segera yang boleh, tapi di samping membela bahasa dan agama dan sebagainya. Kedua, menteri yang diangkat perlu mempunyai pengalaman yang cukup meluas, bukan sahaja dari segi pengetahuan ekonomi, tapi juga kefahaman realiti politik. Ini kerana cabaran yang kita hadapi bukannya satu atau dua seperti yang dikatakan tadi. Tapi saya rasa ini pun tidak akan menjadi masalah kerana ramai dari kerajaan campuran yang kita ada hari ini pernah menjadi anggota pentadbiran pada peringkat negeri ataupun persekutuan. Itu yang kedua, pengalaman yang adalah penting. Yang ketiga, dan saya rasa inilah yang paling penting untuk sektor swasta dan untuk masa depan negara, adalah siapa-siapa yang diangkat jadi menteri nanti haruslah bebas dari rasuah dan dilihat sebagai orang yang telus dan berintegriti. Ini amat penting kerana tanpa pemimpin yang telus dan berani menentang sebarang jenis rasuah, apa-apa dasar yang dikemukakan nanti akan gagal di peringkat pelaksanaan. Jadi saya rasa ketiga kriteria inilah yang dinanti-nantikan oleh pasaran dan juga sektor swasta. Dan Dr. Asri, adakah Dr. boleh namakan ada keimbangan dan juga persoalan sama ada Lim Guan Eng ataupun Rafizi Ramli ataupun ada figura-figura lain untuk menduduki kerusi Menteri Kewangan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri harus mengambil alih portfolio tersebut memandangkan dia pernah dinobatkan sebagai Menteri Kewangan terbaik? Baik, menarik. Saya ada pandangan berbeza. Terutama dalam konteks pengurusan ekonomi. Saya bersetuju dengan soal biar mereka datang daripada industri.
kalau kita lihat mereka datang daripada industri dan dalam masa yang sama ada pengalaman dalam mengurus Kementerian Kewangan, ialah Datuk Johari Ghani. Dan kita lihat angka-angka ekonomi tadi, di mana di tahun 2014, 2017, kita lihat keyakinan pelabuhan asing meningkat dan ini ada peranan dengan polisi-polisi dimainkan dulu. Sebelum saya pergi kepada siapa yang sesuai dan Perdana Menteri sesuai pegang apa dan sebagainya itu, masalah ekonomi yang kita perlu address juga ada beberapa perkara. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan pelaburan asing. Kita telah ada pengalaman kalau pelabuhan asing yang datang ke negara kita ni yang lebih bersifat apa kita panggil labor intensif. Sebenarnya dia tidak banyak membantu kita sebab dia menimbulkan masalah lagi, ada masalah bergantung pada pekerja asing. Sebab sektor pembuatan kita lihat tadi, yang pekerja tempatan berapa persen saja tanpa dari segi pengurusan. But the rest of pekerja labor ni diimport daripada beberapa negara asing. Jadi dia tidak beri banyak manfaat selain pada hasil cukai ekspor ini. Jadi kita harus berhati-hati dalam menyaring dan mempromosi bentuk pelaburan yang baru, dan saya fikir orang yang ada dua pengalaman ni dalam buat polisi dan juga dalam industri itu sendiri, seperti Jo Ghani ni saya kata, Datuk Seri Johari Ghani adalah orang yang memahami perkara ini. Soal perekonomian kedua ialah tidak dapat nafikan kita telah bersaing dalam konteks untuk mendapat pelaburan asing ini. Kita advantage kita tidak banyak berbanding kalau kita pergi pada labor intensif. Indonesia lagi murah labor dia. Filipina lagi murah. Jadi di mana advantage kita itu? Saya telah lama di MPM mempromosikan supaya kita ada polisi untuk meningkatkan apa kita panggil domestic investment atau DDI kan. Dan banyak negara bila berdepan dengan COVID ini, pelaburan mereka pun tak keluar sebab mereka ingin bantu mulih ekonomi mereka. Betul. Jadi ini ialah semangat patriotism dan semangat yang diharapkan oleh pemodal-pemodal kita yang selama ini meletakkan pelaburan mereka di luar. Dan kita, kalau kita lihat pada statistik, kita ada angka yang besar di mana investor kita pergi keluar. Sedangkan inilah masanya kita memerlukan modal ini dibawa kembali kepada Malaysia untuk menjadi satu engine of growth yang baru. Dan membawa masuk teknologi supaya kita tidak lagi bergantung kepada buruh asing. Yeah. Yang ketiga ialah soal kita lihat bagaimana tidak meshnya sistem pendidikan kita, khususnya TVET. TVET ini untuk pengetahuan, kita ada beberapa stage ataupun level. Biasanya dia antara 1 sehingga 8. Untuk peringkat tinggi itu pergi 5, 6. Di negara kita ni, kalaupun kita bercakap pasal TVET dan sebagainya, kita tidak dapat hasilkan orang yang dapat memenuhi industri. Sebab industri kita hanya pada tahap 4 atau 5, saya diberitahu. Sedangkan inilah sektor yang kita kata untuk akan datang, untuk future. Sebab banyak negara pun melakukan sedemikian. Kita keluarkan graduan yang tidak ada kemahiran. Sebab itu kita patut train dia semula dan pasal korbankan duit yang banyak pula sebab kita tidak dapat memenuhi pasaran. Kualiti pekerjaan yang di-offer berikutan kemahiran teknologi dan sebagainya ini banyak berkait dengan kemahiran dari segi TVET ini. Yeah. Jadi ini satu fokus baru yang kita patut beri tumpuan dan laksanakan dia dengan padankan dengan atau mesh dengan bentuk pelaburan sama ada domestik ataupun daripada luar yang akan datang. Kita akan dapatkan komentar lanjut tu. Doktor. Tadi kita sambung. Kita nak bawa apa yang doktor sebutkan tadi. Mismatch itu. Industri ini, Dr. William, dalam industri ini apa cabaran utamanya? Sebab tadi Dr. Asri tentukan upskilling, reskilling. Kita hasilkan mungkin tak kena dengan apa industri nak, satu. Kedua adalah segi banyak benda yang kita boleh buat dalam secara tempatan pun. Janganlah invest di luar dan sebagainya. PMKS sudah pasti ramai yang boleh buat. Saya bagi contoh, apabila harga ayam mahal dan sebagainya, ramai mengatakan kerana dedak yang kita import itu mahal. Tidakkah boleh kita ada satu syarikat yang boleh menghasilkan dedak sendiri dan sebagainya? Ini adalah realiti-realiti yang mungkin orang fikirkan. Realitinya macam bagaimana, Dr. William? Saya rasa ada dua. Satu seperti yang doktor katakan tadi, ada mismatch dari segi kemahiran. Apa yang kita keluarkan dari institusi pendidikan kita dan apa yang diperlukan oleh industri. Jadi ada mismatch. Mismatch ini bukan benda yang baru. Memang sebelum pandemik pun mismatch ini memang sudah menjadi satu masalah utama untuk PKS dan untuk industri untuk sektor swasta. Itu saya rasa pertama. Yang keduanya adalah pertandingan dengan GLC. Kita harus cari cara jalan bagaimana kita dapat mengimbangi semula peranan
GLC ataupun syarikat berkaitan kerajaan ini dalam menyokong pertumbuhan ekonomi. Sebab kita faham, kita perlukan GLC ini untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk kita pertahankan sektor-sektor yang strategik contohnya. Tapi pada masa yang sama, saya rasa kita memang sudah terlalu banyak GLC sehingga ada sedikit GLC ini dia dia menyekat persaingan. Dia compete dengan PKS kita sehingga PKS kita tidak dapat bersaing secara terbuka dengan syarikat GLC ini. Jadi kita perlu juga mengimbangi peranan GLC ini selain daripada mencari jalan bagaimana kita dapat narrow the gap lah kita katakan in terms of dia punya skills mismatch. Sebab ialah kita pun sentiasa berpegang mungkin government should not be in the business kan. Tapi untuk melihat kepada GLC nanti topik GLC sangat menarik, panjang kita boleh bincangkan. Okey, kembali semula ke Dr. Sri. Tadi ada satu poin lagi ujung untuk nak sambung. Baik, tadi ditanya adakah Datuk Seri Anwar sendiri sepatut memegang portfolio Kementerian Kewangan. Saya rasa ini ialah untuk new outlook for the government, because ini kerajaan baru. Dan kita juga berdepan dengan masalah yang banyak dan besar. Dan saya kata tadi soal ekonomi ini kita macam dah telah kenal pasti ke arah mana kita perlu pergi dan sebagainya. Benda yang jangan diperkatakan di negara kita sekarang ni dan di banyak negara pun kita hadapi masalah ni sebenarnya masalah pendidikan. Dan saya ingin mencadangkan di sini supaya Datuk Seri Anwar ni tukar sikit dah old fashion. Perdana Menteri juga pegang portfolio Menteri Kewangan. Memandangkan masalah besar kita, saya kata dari pendidikan, saya ingin cadangkan supaya portfolio Kementerian Pendidikan ini diambil oleh Perdana Menteri. Sebabnya begini, kita lihat. Kita berdepan dengan revolusi industri 4.0, tapi sistem pendidikan kita tidak ke mana. Kita dapati ramai graduan kita misalnya, bila keluar bekerja, bukan sahaja mereka telah dibebani dengan hutang seperti PTPTN, tetapi mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sepadan atau sesuai dengan apa mereka belajar di universiti. Tidak ada wacana dilakukan tentang perkara ini banyak, tetapi menteri-menteri yang ada setakat ini tidak mampu untuk bergerak mengubah sistem pendidikan kita kepada satu yang benar-benar mantap. Jadi kita berdepan dengan situasi generasi baru ini, bila dia graduan, dia bukan saja kekurangan pendapatan, tetapi dia telah pun dibebani hutang. Dan soal hutang ini pun satu benda yang besar, PTPTN ini. Dulu kita lihat dijanjikan pasal macam mana nak dihapuskan PTPTN. Mungkin perkara lain perlu dipikirkan untuk beri alternatif pada PTPTN. Sebab kita ada macam GLC yang besar yang boleh memberi bantu dari segi, dulu ada scholarship dan sebagainya kan. Sebab itu generasi sekarang berdepan dengan masalah kekurangan pendapatan ini. Jadi perlu ada satu tokoh pemimpin yang utama, terutama Perdana Menteri sendiri mengambil berat tentang hal ini. Kalau kita lihat kepada peringkat pendidikan yang lebih bawah, lagi tenat kita ni. Sebab kita dipahamkan sejak beberapa tahun ini tidak ada lagi peperiksaan. Dan ini menimbulkan kegusaran pada bukan sahaja ibu bapa, guru-guru pun. Sebab tanggungjawab mereka semakin besar, banyak sebagainya. Pada saya, filosofi pengurusan sistem pendidikan di peringkat bawah ini pun kita kena lihat. Sebab sistem kita agak terbalik. Ramai pembuat polisi kita yang pergi belajar di Eropah, dia tidak bawa sistem itu balik ke sini. Dia tidak melihat. Contoh saya bagi. Kalau di Eropah, terutama di UK, dia tidak dia panggil classroom base ataupun lab base. Jemput cikgu-cikgu ni datang, kita bagi dia CJ, diploma sebagainya, pergi mengajar. Ini kita panggil lab base ataupun college base. Apa yang dibuat di sana di UK, dah lama mereka buat sistem ini sebab sistem ini tidak mampu menghasilkan guru yang betul-betul berminat dalam pendidikan. Orang yang tidak dapat meminta pekerjaan dalam sektor lain masuk sistem pendidikan. Jadi kita ada banyak masalah. Apa yang dilakukan di sana ialah hantar guru ni dulu ke sekolah. So ini dipanggil school base. Bila mereka ni telah menunjuk kebolehan, menunjuk dedikasi, ada skill, ada minat bermain dengan generasi baru, pelajar sekolah dan sebagainya, baru mereka itu dibawa masuk ke college. Jadi dia ada satu pendekatan yang betul-betul kita kata menggabungkan buku teks dengan aspirasi manusia. Sebab nak mendekati kanak-kanak bukan satu perkara yang senang. Jadi itu sebabnya kita lihat sistem pendidikan mereka agak menarik. Kanak-kanak pun suka pergi ke sekolah dan sistem pendidikan pada peringkat awal juga main kaitan rapat dengan kos sara hidup. Sebab kalau kita ada sekolah jauh-jauh, dah sekolah besar, pelajar kita terpaksa guna bas, bayar RM910 sebulan. Kalau ada anak 3 orang, dah berapa?
Kenapa? Itu saya timbulkan persoalan. Ramai policy maker kita yang belajar di Eropah, di Amerika dan sebagainya, tidak lihat sistem yang dibuat di sana. Sistem di sana, setiap 4 km, setiap 5 km ada satu sekolah. Jadi ibu bapa tidak perlu menghantar menggunakan public transport ataupun bas dan boleh menggunakan lebihan wang itu untuk perkara lain. Dan kita, sekolah kita, syaratnya macam tahun dulu-dulu. Perlu ada padan sekolah dan sebagainya. Padan sekolah diguna setahun sekali untuk hari sukan. Jadi tak perlu, kita perlu satu, that's why saya kata tadi, satu paradigm shift. Satu great reset yang besar dalam segenap aspek. Ekonominya, pendidikannya, welfareismnya. Ya, inilah masanya kan, dah reset semua benda, reset semua sekali. Masanya. Sebab ini fajar baru saya maksudkan. Fajar baru tu sangat menarik sebab kalau kita boleh cakap pasal pendidikan ini sangat penting sebab kalau nak ubah sekarang ini soal satu generasi yang kita ubah. Ini sangat penting sekali. Kita nak perkenalkan juga seorang lagi tetamu kita bawakan iaitu Faizal Aziz, Presiden ABIM yang bersama kita pada pagi ini. Banyak kita bincangkan tadi tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang dasar dan juga pembentukan kabinet sudah pastilah. Tapi kalau mengambil idea yang Faizal dengarkan tadi soal pendidikan, soal perkara-perkara lainnya harus ada great reset ini. Bagaimana untuk kita melihat bukan saja pandangan anak muda tapi ini harus dilakukan dan ada beberapa pihak yang harus faham mereka akan berdepan ataupun saya ulang balik menelan ubatnya pahit. Sebab kadang-kadang orang ni dah biasa dengan langkah-langkah yang populis. Dia suka benda-benda yang elok saja kepada mereka. Tapi ada perkara yang mungkin sukar untuk dia. Saya bagi contoh. Kalau kita tidak cukai mungkin adakah kemungkinan GST diperkenalkan kembali disebabkan walaupun ini tidak popular tetapi dalam struktur mengutip cukai yang lebih baik, ini amat penting sekali untuk memastikan dasar fiskal kita. Bagaimana keseluruhan ini harus dilihat? Baik, terima kasih kepada Awani dan juga sahabat-sahabat panel yang lain. Saya ingat penting untuk kita bicara tentang Great Reset. Great Reset. Ia adalah masa yang terbaik. Kerana apa? Kerana saya fikir kerajaan perpaduan Malaysia hari ini ialah kerajaan yang amat stabil, yang mana saya fikir tidak lagi memerlukan langkah-langkah yang terlalu populis untuk memastikan kerajaan ini stabil dan sebagainya. Jadi bila mana kita sebut tentang reset ataupun perubahan yang bersifat inovatif itu satu langkah yang terbaik dan inilah masanya kerana kerajaan hari ini ialah kerajaan yang tidak lagi bersifat pragmatik kosong tapi pragmatik dalam konteks bagaimana kita nak pastikan masa depan negara boleh move forward dalam next 5 ke 10 tahun akan datang. Dan bila mana kita sebut juga tentang perubahan, saya fikir mahu tidak mahu mungkin mewakili anak muda semua orang tahu bahawa kita menuju kepada aging society ataupun masyarakat menua. Dan sudah pasti masyarakat menua tak lama pun lagi 8 tahun je lagi. Ya, dah tak lama dan antara mereka yang bakal memenuhi usia menua itu ialah saya sendiri. Jadi saya pun jugalah, Irfan dah jauh lagi dah. Jauh lagi. Lah, confident. Masih muda lagi. Dia mana lagi. Jadi perlu untuk kita lihat dasar-dasar, contohnya dasar Kementerian Belia dan Sukan, bagaimana untuk membimbing untuk menjadi jambatan kepada generasi belia hari ini supaya mereka ni dapat melangkah menjadi generasi yang menua dengan selamat dan baik. Kita ambil contoh, kalau dulu ataupun hari ini generasi tua mereka ini sustain dari segi ekonomi. Yang pertama, kalau di kampung mereka ada pertanian, mereka boleh tanam pelbagai hasil dan sebagainya. Dan yang kedua dari segi kalau orang tua di bandar ni mereka ada pencen. Mereka kerja tetap di universiti ataupun mereka kerja di kerajaan. Tapi anak muda hari ini mereka ini pekerjaan yang tidak tetap. Kadang-kadang buka franchise, kadang-kadang mungkin bekerja dalam konteks online dan sebagainya. Ataupun kekal dalam gig ekonomi saja. Ia bagus untuk sementara tapi untuk jangka masa panjang ni masalahnya. Ya betul, dalam gig ekonomi. Tapi benda yang kita soalkan ialah bagaimana mereka ini sustain bila mana mereka menjadi golongan yang berusia tua. Jadi dan bagi kami ini adalah isu nasional kerana mereka ini akan menjadi majoriti. Betul. Jadi bagaimana kita nak memastikan majoriti kelompok dalam negara dalam tempoh 10 tahun akan datang ini sustain dari segi ekonomi. Dan disebut tentang sustainability, kemampanan dan juga Great Reset. Datuk William, kalau boleh kita bawakan juga dalam perbincangan kali ini, apakah bentuk Great Reset tersebut dalam konteks ekonomi PMKS? Adakah maksudnya harus kita mengkaji semula rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan supaya ia sesuai dengan cabaran yang akan kita hadapi pada tahun-tahun akan datang ini? Walaupun rancangan Malaysia itu dah di tengah-tengah jalan sekalipun, mungkin ada penambahbaikan yang boleh kita lihat. Saya setuju dengan pandangan yang lain yang kita perlukan Great Reset dan kita perlu lakukan apa yang betul
dan bukan apa yang populis. Seperti yang dikatakan, do what is right, not what is expedient. Itu saya setuju dengan politik sekarang ini. Kita mungkin mempunyai satu ruang ataupun margin untuk kita melakukan apa yang betul untuk ekonomi dan untuk negara kita. Contohnya, kita boleh dan saya rasa adalah masanya untuk kita melihat pembaruan undang-undang buruh kita contohnya. Ini sememangnya isu sensitif. Sekiranya apa-apa pertukaran kepada undang-undang buruh yang kita cadangkan atau lakukan, pastinya kesatuan pekerja contohnya akan menghalang, dia akan protes. Tapi kita perlu fikirkan apa yang kita perlukan sebagai sebuah negara dari segi penggunaan tenaga kerja kita. Contohnya saya selalu katakan isu pentingnya ialah kita tidak dapat mengaitkan gaji dengan produktiviti. Sebagai contohnya di negara-negara lain, di Australia contohnya, kita ada pembersih bilik contohnya, dia dibayar mengikut waktu ataupun dibayar mengikut produktiviti bukan waktu. Contohnya dia dibayar mengikut berapa bilik yang dibersihkan dan bukannya berapa jam dia kerja. Jadi benda yang sama tidak dapat lakukan di Malaysia kerana undang-undang buruh kita masih berasaskan waktu. Jadi itu salah satu sebabnya mengapa kita perlu membaharui undang-undang buruh. Dan saya rasa inilah apa yang patut dilakukan oleh kerajaan baru, iaitu do what is right and not what is expedient. Jadi kita harap Perdana Menteri dan Jemaah Menteri yang baru akan ada keberanian, akan ada keyakinan untuk membuat apa yang betul. Bukan untuk generasi kita tapi juga untuk generasi ke depan. Ya. Buruh itu adakah maksud Datuk ialah staggered working time, maknanya boleh masuk lebih lambat dan sebagainya untuk mengelakkan kesesakan, dan juga berkenaan dengan apa yang disebut oleh Prof Jomo sebagai work from home. Maknanya itu dijadikan sebahagian daripada macam mana ataupun lebih meluas lagi diperundangkan. Ya, diperluaskan. Yang dikatakan tadi juga betul. Saya rasa work from home ataupun staggered timing itu perlu dan adalah satu trend sedunia, bukan sahaja di Malaysia. Memang di luar negara pun banyak negara yang sudah mempraktikkan work from home ataupun staggered ataupun flexi timing. Itu memang dah jadi hakiki di banyak pasaran. Tapi apa yang diperlukan adalah lebih dari itu. Bagaimana kita dapat mempertahankan konsep dan kepentingan pekerja, dan pada masa yang sama kita jangan membenarkan produktiviti negara kita, produktiviti buruh kita, produktiviti perniagaan kita merosot kerana isu buruh ini. Kita bawa apa yang poin Datuk William sebutkan dulu kepada Cik Azhari. Sektor buruh ni ataupun dasar-dasar berkaitan buruh ni, stakeholder dia besar, sama macam pendidikan. Ramai ni pemegang taruh dan sebagainya. Bagaimana untuk kita mengharmonikan? Sebab kadang-kadangnya ada pengumuman ini tak popular banyak pihak tapi penting untuk dilaksanakan dan sebagainya. Bagaimana untuk semua orang faham bahawa Great Reset dalam konteks buruh ini harus dilakukan segera supaya seperti Dr. sebutkan tadi tidak terlampau bergantung nak berubah untuk 10-20 tahun akan datang ini. So saya rasa istilah Great Reset itu menarik, dan Great Reset ini bukan hanya kepada pemimpin negara, menteri maupun kementerian. Great Reset ini perlu juga ada kepada kita sebagai majikan, kita sebagai pekerja dan juga semua pemegang taruh yang terlibat kalau sebut pasal buruh kan. Jadi perlu satu komunikasi yang lagi baik, perlu ada engagement yang lebih mendalam supaya kita lebih memahami. Sebab sebagai majikan kita ada cabaran kita sendiri dari segi kos dan sebagainya, ataupun keterbukaan untuk menerima cara bekerja yang baru, work from home ataupun secara digital, secara online contohnya. Jadi perundangan seperti mana yang dinyatakan oleh Saudara William tadi untuk mendapatkan kata orang keharmonian antara pemegang-pemegang taruh yang terlibat dengan buruh ini sangat penting. Sebab bila majikan buat keputusan, perlu juga dapat pandangan daripada pekerja. Dan pekerja juga perlu juga faham tentang majikan. Sebab sekarang ni ada satu gap antara pekerja dengan majikan, sebab pekerja tak dibimbing untuk menjadi majikan dari awal. Itu yang berbalik kepada sistem pendidikan. Bila di awal kita nyatakan bahawa impian negara untuk menjadikan contoh perniagaan ni sebagai gaya hidup. Alright, daripada awal lagi, sekolah rendah lagi pun, bukan sekolah menengah, sekolah rendah lagi. Jadi sekurang-kurangnya bila mereka bekerja nanti, mereka dah faham tentang cabaran yang dihadapi oleh majikan, yang kebanyakan of course PMKS, dan kita boleh berkomunikasi dengan lebih baik. Dan keharmonian tu saya rasa memang satu benda yang sangat ideal
Namun begitu kalau kita tak bertindak dari sekarang dari segi perubahan struktur pendidikan, dari perubahan pendekatan polisi dari segi akta buruh ataupun dari segi akta yang berkaitan dengan ekonomi dan juga PMKS, benda tu saya rasa perlu, kalau tidak dibuat sekarang bila lagi? Sebab this is the time untuk kita buka minda kita, dan kita tak boleh hanya serahkan segala-galanya pada kerajaan. Kita sebagai majikan pun kena terbuka juga untuk berbincang, dan pekerja juga perlu terbuka untuk berbincang. Dan itu satu benda yang saya rasa kalaulah benda ini berlaku dengan lagi baik, keharmonian tu boleh dicapai dan kita boleh bergerak ke arah yang lebih baik untuk menentukan ekonomi negara pada tahun akan datang. Saya nak menyambut apa yang Dr. Ashri sebut tadi pasal pendidikan dan mencadangkan supaya PM mengambil portfolio pendidikan. Mungkin Tuan Faisal boleh kongsikan, memandangkan Datuk Seri Ibrahim merupakan pengasas yayasan anda, pasti lebih tahu berkenaan dengan keupayaan ataupun latar belakang Datuk Seri Ibrahim. Sekiranya nak mengambil dan menyambut sambutan daripada Dr. Ashri sebut tadi, PM ambil portfolio pendidikan. Ya, berbalik kepada persoalan itu, saya ingat memang Datuk Seri Anwar Ibrahim juga merupakan bekas Menteri Pendidikan, dan beliau juga merupakan bekas, saya lupa title, tapi bos kepada UNESCO. Maksudnya dalam konteks United Nations of Education ni memang beliau adalah orang yang vokal dalam konteks international dalam bidang pendidikan. Malah beliau juga merupakan ketua ataupun chairman kepada Institut Pemikiran Islam (IIIT). Dan saya yakin sebenarnya akhirnya ialah bergantung kepada penumpuan. Dan sebenarnya bila sebut tentang riset pendidikan, kita juga khawatir sebenarnya melihat kepada satu data yang dibuat oleh satu badan statistik yang dikeluarkan juga dalam Dada Akhbar, iaitu tentang soalan yang ditanya kepada calon SPM. Adakah kamu ingin sambung belajar ke universiti? Majoriti mereka katakan tidak mahu sambung belajar. Betul. Dan saya sempat bertemu juga dengan para pelajar, kami ABIM ada jumpa para pelajar sekolah, dan kami tanya soalan yang sama. Dan jawapannya mudah. Abang-abang kami yang belajar universiti pun akhirnya kerja speed mat. Akhirnya tak kerja mana pun, kerja tak cukup. Jadi ini yang kita sebut tentang riset. Satu, riset dari segi pemikiran. Bagi kita, untuk long term, satu kerugian kalau anak-anak muda tidak melanjutkan pelajaran ke universiti sebab kita akan kekurangan tenaga mahir. Itu yang pertama. Jadi itu riset yang pertama. Pemikiran bahawa pendidikan itu bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan semata-mata, tapi pekerjaan yang lebih sustain. Isu tenaga mahir. Dan yang kedua, riset dari segi institusi pendidikan juga. Mungkin juga saya fikir something perlu dilakukan dalam konteks mungkin universiti. Bagaimana universiti harus juga melihat bagaimana keperluan industri itu berubah. Bagaimana untuk kita melihat bagaimana anak-anak muda ni apabila mereka menjadi mahasiswa, mereka juga boleh beradaptasi dalam konteks peluang pekerjaan hari ini. Dan saya sebenarnya mungkin bagi saya lah, kita bernasib baik kerana kita mendapat Kerajaan Perpaduan Malaysia pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini selepas COVID-19. Jadi waktu COVID-19 kita dah boleh melihat pentingnya riset ini. Dan bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa agenda riset ketika menjadi Perdana Menteri ke-10, dia akhirnya memudahkan kita flow untuk rakyat melihat penting untuk kita ubah. Sebab kita dah faham dua tahun yang lepas. Betul. Okey. Okey, sebelum kita meneruskan diskusi ini juga adalah perkembangan terkini yang boleh kita bawakan di iPad ini. Ini adalah ucapan tahniah terus hadir, tapi kali ini adalah dari Dr. Mahathir Mohamad yang mengucapkan tahniah atas pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Selamat maju jaya, dan itu di tweet ringkas yang dimuatkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad di laman Twitternya. Sudah pasti ini kita akan muatkan ucapan-ucapan ini dan juga di laman web kami astroawani.com. Okey. Dr. Ashri, susulan daripada ucapan tahniah Tun Dr. Mahathir, nampak gaya kerajaan perpaduan yang berfungsi dan stabil nampak semakin nyata dan jelas. Komentar doktor berkenaan dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir. Ya, apa berlaku sekarang ni ialah kita telah memasuki satu fasa baru yang berbeza dengan sebelum ini. Kita lupakan soal kegagalan bentuk kerajaan sebab kita dah angkat sumpah. Jadi prioriti kita sekarang ni, keutamaan kita seperti saya kata tadi, saya ingin sambung kepada apa riset yang saya sebut, kata portfolio jangan ikut old fashion. Lihat kepada masalah utama di depan kita yang saya katakan dalam konteks Perdana Menteri, dia harus pergi kepada sistem pendidikan. Sebab kita lihat ke seluruh dunia sebenarnya berdepan dengan masalah sistem pendidikan ini. Sebab apa yang kita belajar hari ini, accounting ke, engineering ke, 2 bulan, 3 bulan lagi, keluar aplikasi baru dah tak relevan. So ini jadi satu persoalan yang besar dan memerlukan satu penyelesaian yang meyakinkan supaya generasi, bila kita cakap tentang pendidikan, kita bukan bercakap pasal future generation tetapi juga
peradaban kita itu sebagai satu masyarakat yang kukuh dan kuat. Setuju. Jadi sebab itu pada saya, kalau kita lihat prinsip pendidikan yang berlaku berikutan perubahan ini ialah continuous learning. Persoalannya, adakah sekolah kita, college kita, universiti kita berjaya menghasilkan manusia-manusia yang cinta pada ilmu, ada kesediaan untuk belajar benda baru, sebab kembangan perubahan teknologi baru terlalu pantas. Doktor, ini Dan ini berkaitan sebab dengan masa dia depan. ada ramai pemegang taruh ni. Macam mana start daripada mana dulu ni? Sebab itu saya kata, untuk satu perubahan yang besar ini, dia mesti disusuli oleh satu perubahan struktur di mana Perdana Menteri mengambil alih portfolio itu. Kalau kita sekadar jawatan kuasa itu, jawatan TVET, pengurusi TVET sendiri buat masa lalu, kita dah buktikan dia tak berjalan. Sebab dalam sistem kita, kementeriannya bersifat apa kita panggil terlalu menjaga atau work in silo. Dia menjaga teritori dia. Perkara ini hanya dia boleh dipecahkan oleh Perdana Menteri. Sekiranya perkara ini kita dapat lakukan, saya dapat lihat bagaimana dia sistem pendidikan ini bukan sahaja harus dilink dengan dunia perniagaan ataupun ekonomi itu tadi. Sebab trend yang berlaku di negara kita, bila universiti pergi kepada KPI, penulisan dan sebagainya, kita lupa terhadap soal continuous learning ini untuk membentuk generasi. So, perlu ada satu perubahan dan ajakan besar yang dilakukan. Yang kedua, tadi kita bercakap tentang GLC. Ini ada kaitan dengan pendidikan juga. Bila kita sebut GLC, jangan kita lihat dalam kerangka sempit. Kita perlu luaskan horizon kita. Lihat satu dunia, negara maju bagaimana. Negara maju tidak buang GLC. Bahkan di waktu krisis, mereka menyelamatkan GLC. Kalau kita masih ingat, di UK misalnya, bank-bank yang besar, mereka gunakan duit kerajaan untuk selamatkan. Seperti Barclays dan sebagainya. Baru-baru ini saya lupa, Porsche misalnya, memerlukan 800 bilion. Kenapa tidak dibiarkan pasaran telan saja atau buat struktur? Kenapa government masuk, campur? Sebab ini berkaitan dengan filosofi pengurusan ekonomi. Kalau kita kata kita mahu growth with distribution, GLC sebenarnya satu infrastruktur yang cantik. Sebab apa? GLC seperti ambil contoh, Petronas misalnya kata, untung 40 bilion setahun. Persoalannya, kenapa kita hanya ada satu Petronas, bukan 1,000 Petronas? Persoalannya. Sebab kita asyik melihat GLC rugi. Kita melihat GLC korup. Kita tak lihat GLC menjaya. Saya kata tadi, luaskan horizon kita ke dunia. Melihat di Jepun, antara 100 company Jepun yang berada dalam senarai 500 food company yang berjaya itu, ialah GLC. Sebab di Jepun mereka faham konsep private public partnership. Ini ialah satu strategi yang cukup strategik dalam kita memacu pertumbuhan ekonomi. Dan mereka ada 100 saya kata tadi, termasuk pengeluar kereta yang kedua terbesar di dunia iaitu Toyota, is a GLC. Itu persoalan saya kata tadi. Kenapa satu je GLC kita yang untung? Sebab kita ada infrastruktur. Saya bagi contoh. Dunia sekarang bergerak ke arah kejuruteraan. Dan kita ada GLC yang besar yang terlibat dalam kejuruteraan. Kita tengok Aerox, kita tengok DevTech, kita tengok Boosted. Apa mereka buat? Ini semua ialah GLC yang terlibat dalam infrastruktur, tapi kita tidak ada usaha untuk combine mereka. Bila tidak combine, satukan, dia tidak ada economy of scale. Cuba lihat Temasek. Apa Temasek buat? Temasek is a engineering company. They combine this. DevTech involved dengan teknologi tentera darat. Aerox terlibat dengan teknologi angkasa. Boosted terlibat dengan teknologi marine. Ini kan cantik. Satu dunia luas. Kenapa kita tidak bersatukan? Dan kita jadikan dia another Petronas. Saya sebutkan tadi. Dan saya nak link dengan pendidikan. Pendidikan sekarang memerlukan continuous learning, memerlukan keperluan kepada dekat dengan industri. Kita nak on hand ataupun hands-on punya sistem pendidikan. Kalau kerajaan nak mengharapkan private melakukan, saya tidak jangka tidak mungkin dia akan pergi ke situ sebab ekonomi kita digerakkan oleh 90% daripada PKS, industri kecil dan sederhana. Mereka tidak dapat serap kalau kita nak train tenaga kerja ini. Tapi kalau kita berjaya hasilkan GLC yang saya kata super strong, seperti mana yang dihasilkan di Jepun dan di Amerika Syarikat sendiri dan di UK, kita dapat mergekan dia dengan sistem pendidikan kita, yang kita akan lihat satu perubahan yang besar dalam pembinaan, pekerjaan dan juga sistem pendidikan negara. Sebab itu saya tekankan Perdana Menteri kita jangan memegang portfolio seperti old fashion, cara lama. Dan saya percaya Datuk Seri Anwar
melihat pendekatan politik dia, dia bukan orang politik yang menggunakan old style, old fashion. Tetapi tengok guna restroom, dia pergi seorang-seorang atas stage kan, cantik. Dan kalau dia dapat menukarkan ini, mengangkat sistem pendidikan, rakyat Malaysia akan melihat satu perubahan yang besar dalam perekonomian kita. Sebab saling berkaitan ni antara ekonomi dan juga sistem pendidikan. Okey. Perkara itu kita bawa ke Datuk William. Datuk William tadi katakan ini adalah persaingan yang perlu dilihat kerana ini juga memberikan persaingan kepada PMKS. Kita faham. Tapi masa yang sama bagaimana kita melihat bahawa dalam konteks GLC ini kadang-kala seperti yang Doktor sebutkan tadi banyak kelebihan di negara Jepun, negara lain dan sebagainya. Cuma di Malaysia ini ramai melihat bahawa GLC itu menjadi alat politik. Ramai menganggap sedemikian. Tapi kita ramai cerdik pandai yang boleh menguruskan GLC dengan baik dan memberikan rantaian nilai kepada PMKS kita juga. Jadi ia tidaklah diberikan atau menjadi alat politik tersebut. Bagaimana untuk kita melihat bahawa ini harus diuruskan dengan cara bagaimana sektor swasta diuruskan supaya ia potensi sebenar itu diangkat. Datuk. Ya, saya setuju dan pada masa yang sama kurang setuju dengan apa yang dikatakan tadi. Saya setuju GLC ini ada peranan yang penting terutama dalam sektor-sektor tertentu seperti sektor pertahanan contohnya, sektor perbankan contohnya kerana ini adalah sektor-sektor yang amat penting dan perlu dijaga oleh kerajaan. Tapi pada masa yang sama yang saya bimbang, yang saya kurang setuju, dan saya bimbang adalah sekiranya mana-mana GLC ini menjadi monopoli. Yang saya tak setuju adalah monopoli. Kita bagi contoh, Grab, dia bukan GLC. Tapi kalau kita lihat, dia sudah menjadi satu monopoli. Adakah monopoli ini bagus untuk ekonomi negara? Adakah monopoli ini bagus untuk PKS? Saya rasa kurang. Kenapa contohnya dalam Grab ini, ketika pandemik ini pun ramai PKS yang menggunakan Grab untuk menjual barangan dia. Tapi kerana dia merupakan sebuah monopoli, dia dapat mencaskan apa-apa komisen yang dia suka. Dalam perkara ini contohnya dicaskan 30%. Sebenarnya margin itu terlalu tinggi. Dia boleh buat demikian kerana dia merupakan monopoli. Jadi apa yang saya mahukan kalau boleh kita bukan mahu dimansuhkan semua GLC. Yang kita mahu imbangkan apa peranan GLC di mana sektor yang boleh dilihat peranan dia penting dan di sektor mana kita boleh kurangkan kebergantungan kita kepada GLC dan dibenarkan pasaran untuk bersaing sesama sendiri. Itulah poin saya. Baik. Pandangan Dr. William kita dah dengar, pandangan Dr. Asri juga kita sudah dengar. Kalau kita ini adalah pertimbangan untuk kita melihat kerana banyak isu ekonomi lain dan sebagainya. Irfan, kalau kita menyentuh kepada Faisal tadi, anak muda ini ada banyak perkara yang boleh ini. Selaku anak muda ada banyak soalan dikirimkan kepada Faisal. Silakan Irfan. Ya, biasa sebut tentang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Untuk kita memahami VC Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana sudah pun mengeluarkan dan menerbitkan skrip berkenaan dengan masyarakat madani dan juga ada pelbagai perbincangan dibawa di ABIM berkenaan dengan ketamandunan dan sebagainya. Bagaimana kita nak melihat kehadapan ini, harapan yang akan dibawa oleh Perdana Menteri kita? Baik, bagi saya bila kita sebut tentang pendidikan, tentang generasi, saya bersetuju dengan pandangan banyak pihak. Dah tiba masanya untuk kita bersifat atau bersikap inklusif. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tentang engagement. Sebab hari ini kita berada dalam pasaran dunia global. Kalau kita kata masalah pendidikan, seperti mana yang disebut oleh pembicara lain, negara lain juga ada masalah. Jadi sebab tu kita harus buka market kita ataupun kita buka pemikiran kita. Bila mana kita nak menyelesaikan masalah Malaysia, kita bukan hanya menyelesaikan masalah Malaysia, tapi kita sebenarnya menyelesaikan masalah dunia. Sebab masalah yang kita kongsi secara bersama. Jadi sebenarnya penting untuk kita bersifat inklusif, untuk kita belajar, untuk kita engage dengan semua pihak. Malah dalam konteks untuk kita buat perubahan, engagement itu perlu. Dan saya akui bahawa engagement, pertemuan dengan pelbagai pemegang taruh itu bukan jaminan. Malah kalau kita lihat gaji minimum apa sampai hari ini pun ada yang bising. Tapi setidaknya dengan perkongsian pemegang taruh, penglibatan semua pihak, ini amat penting untuk kita ketengahkan supaya akhirnya agenda nasional, agenda dunia, kalau saya nak sebut, agenda perubahan Malaysia ini bukan hanya untuk negara kita, tapi juga untuk dunia ini dapat kita bawa ke hadapan. Dan mungkin saya nak sentuh sikit tentang GLC. Saya bersetuju dengan beberapa perkara tentang GLC ini, kepentingan peranan dan sebagainya. Cuma isu yang berbangkit dalam beberapa tahun yang lepas ialah orang melihat GLC ini sebagai satu tawaran politik. Itu isunya. Tawaran politik kepada ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri.
Sedangkan mereka ni layak tak layak, itu nombor 2. Dan sebab tu itu yang menjadi isu besar. Dan sebab tu juga bagi saya dan sebut tentang Great Reset ini, ahli parlimen juga harus ada Great Reset juga. Mereka harus sedar diri juga. Mereka ni layak tak layak pegang GLC. Dan ahli parlimen juga sebenarnya perlu disibukkan dengan kerja-kerja parlimen. Saya amat memuji Tan Sri Arif, Tan Sri Arif, Speaker Parlimen sebelum ni, ketika mana beliau menjadi Speaker Parlimen, beliau membentuk banyak jawatan kuasa dan beliau menyibukkan ahli parlimen dengan kerja-kerja parlimen. Jadi inilah Great Reset-nya. Ahli parlimen jangan sibuk dengan GLC, tapi ahli parlimen sibuk dengan Kerja parlimen parlimen lah, dengan parlimen reform dan sebagainya kan. Jadi ini itu antara contoh Great Reset, baru kita boleh ke hadapan. Kadang jadual kehadiran parlimen tu yang macam saudara buat di Twitter tu, Fahmi Reza tu penting juga nak tahu kan berapa ramai berapa banyak ni kehadiran cakap kelas tu. Tahu. Siapa yang kadang tercorot kan. Tercorot betul. Itu masalah. Pengundi faham siapa yang datang, siapa tak datang. Tapi jelah kita tengok juga alasan dan sebagainya. Okey, ya. Ya, tapi sebut tentang GLC, ada juga GLIC. Seperti mana Dr. Ashri sebut tadi, kita ada ramai pemodal-pemodal tapi mereka melabur di luar. Bagaimana Encik Azhari untuk kita pastikan bahawa GLIC seharusnya melabur untuk semua PMKS dalam negara kita? Ya, saya gunakan istilah turun padang. Alright, sebab mereka dah berada dalam tahap yang tersendiri. Alright, dan kami sebagai pemain PKS ni antara impian kita sepatutnya destinasi yang kita jalani untuk proses perniagaan kita ni adalah mungkin tersenarai di Bursa Malaysia. Dan itu impian kita yang telah dilalui oleh GLC ataupun GLIC pun. Dan kalau mereka sering turun padang dan juga faham tentang cabaran yang kita hadapi, dan mereka boleh memberi idea yang baik dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk latihan, dalam bentuk perkongsian ilmu dan pengalaman kepada PMKS. Dan ini saya tak langsung juga memberi satu network yang baik antara kedua-dua belah pihak, PMKS dan juga GLC ataupun GLIC, yang boleh kata orang kita boleh kuatkan lagi kesepaduan ukhuwah kita dan kita jadi faham tentang proses bagaimana nak menjadi satu syarikat yang berjaya. Dan dalam masa yang sama mungkin juga boleh kita create lagi peluang-peluang perniagaan di kalangan PMKS dan juga GLC untuk kita berikan rantaian ekonomi yang lagi baik dari segi supply chain dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat kemungkinan lah, saya pun tak ada fakta yang boleh saya nyatakan sekarang, namun kita boleh lihat juga adakah proses rantaian ekonomi atau rantaian supply chain ni yang digunakan oleh GLC ataupun GLIC ni adalah menggunakan pembekal tempatan. Satu persoalan yang kita perlu highlight, dan kalau kementerian yang terlibat nanti perlu kaji benda tu. Dan sepatutnya kalau kita dah berjaya dalam sesebuah negara, dalam satu perniagaan baik yang dilaburkan oleh kerajaan maupun di peringkat luar, kita kena lihat balik, kita kena pulangkan balik itu kepada rakan-rakan di PMKS untuk berjaya sama seperti mereka. Dan lagi banyak company yang tersenarai di Bursa Malaysia, satu petanda ekonomi yang baik, dan itu saya rasa perlu diketengahkan dan juga diperketatkan lagi di peringkat kementerian maupun menteri yang menjaga nanti ataupun semua pemain-pemain politik yang terlibat untuk memastikan kita boleh belajar di atas pengalaman dan juga kesilapan yang telah berlaku di GLIC ataupun GLC untuk kita sebagai pemain PKS maju ke depan. Teknologi berkembang, alright, talent semakin mencabar. Alright, jadi kalau kita tak ada ilmu tentang bagaimana nak berjaya, itu antara perkara yang saya rasa satu kerugian besar kepada pemain PKS dan juga kepada tahap ekonomi negara tahun depan. Dalam manifesto Pakatan Harapan disebut tentang pembiayaan modal teroka. Sejauh mana ia penting untuk PMKS dan boleh fahamkan kita apakah ia visi tersebut? Okey. Cerita pasal modal ni saya rasa hampir semua belanjawan berbincang tentang modal, alright, dan kita sebenarnya seperti kata Dr. William tadi, modal tu perlu untuk kita memulakan perniagaan baru maupun untuk berkembangkan perniagaan. Namun sebenarnya banyak lagi cabaran-cabaran lain yang mungkin kita kurang lihat, yang memerlukan dasar sesuaian keprihatinan oleh pihak kementerian maupun pihak menteri nanti untuk tahu tentang cabaran yang kita hadapi dan fokus kepada isu-isu tersebut supaya kita boleh dapat menyelesaikan sebaik mungkin dan boleh dapat idea baru untuk bawa jenama Malaysia ni ke peringkat lebih tinggi. Ataupun cakap tadi whole of government ni, sebab banyak kadang-kadang masalah ini dia bukan melibatkan satu kementerian saja. Kementerian bisa campur dan sebagainya. Ini kemahuan lah, sebab kadang-kadang kementerian ni dia ada berbeza KPI, kita faham. Tapi banyak solusi. Kalau di Singapura itu mereka berbincang semua kementerian walaupun dalam kabinet dan sebagainya, isu-isu kecil-kecil isu pun, supaya kita faham kementerian mana yang bersangkut paut dan sebagainya, mereka in the loop, mereka tahu apa masalah dan mereka bertindak di peringkat mereka. Ini riset yang paling penting. Sebab saya rasa kita bukan hanya lihat
perbincangan di kalangan menteri, di jemaah menteri ataupun di menteri kabinet. Tapi yang penting adalah di kalangan kementerian. Sebab ayalah kita ada KSU dan sebagainya, di peringkat bawahan dan sebagainya, dan bila ada perbincangan yang lebih kerap, engagement yang kerap di kalangan kementerian, benda itu memberi satu impak yang baik kepada kalau kami di PMKS ni, setiap kementerian itu faham tentang isu. Of course masing-masing ada portfolio dan KPI masing-masing, namun kekuatan portfolio dan juga tanggungjawab mereka dalam kementerian untuk sama-sama memberi idea baru untuk memberikan satu polisi yang baik kepada pemain PMKS, dan engagement tu sebenarnya saya rasa lebih jauh berkesan. Jadi kena riset bukan saja peringkat menteri, jemaah menteri saja, namun di peringkat kementerian. Jadi perlukan lebih banyak engagement di kalangan menteri-menteri berkaitan dengan PMKS contohnya. Dan itu saya rasa boleh membantu kita untuk menghadapi cabaran yang lebih mencabar tahun depan. Saya nak biarkan Dr. Astri dan juga Faizal jawab soalan ini. Kalau kita melihat, saya melihat ada satu temu bual semalam di TikTok. Ini berkaitan dengan inilah kerajaan baru dan sebagainya. Panelis ini mengatakan bahawa penjawat awam kita semua adalah yang cerdik pandai. Mereka tahu apa yang patut dilakukan dan sebagainya. Cuma ia tersangkut di tengah antara seorang menteri dan penjawat awam ini disebabkan oleh banyak jawatan dan juga birokrasi itu. Pada masa yang sama, kalau mereka sifatkan seperti KJ dan sebagainya, panelis ini sifatkanlah, kejayaannya itu banyak dibantu oleh penjawat awam yang memberitahu, dan menteri itu faham apa yang diberitahu. Itu paling penting. Kerana kalau menteri tak faham apa yang diberitahu, dasar pun tak menjadi dan sebagainya. Dr. Astri, terlebih dahulu, bagaimana untuk menteri itu komunikasi bersama penjawat awam yang tahu realiti ini harus diangkat ke dasar segera tanpa birokrasi yang menyekat segala perkara yang harus dilakukan? Ya, perkara ini berkait dengan keutamaan kita dan demokrasi yang kita amalkan. Sebab penjawat awam ini, kita kata bos mereka ialah politician itu atau kementerian. Dan cakap tentang hal ini, masuk apa yang kita bicarakan ini, untuk bergerak ke depan tentang perubahan dan sebagainya, kita tidak boleh bercakap tentang operasional. Yang penting kita kena pasti keutamaan dan prinsip. Kalau kita akui keutamaan kita, misal kata tadi dalam konteks penjawat awam dengan pembuat polisi atau minister ni, mereka penjawat awam harus mendukung apa saja polisi sebab mereka pelaksana. Betul. Policy makers atau politician ini dia yang menentukan what to do, what to decide. Kembali kepada konsep GLC, GLIC sebagai satu approach. Contoh yang paling besar digunakan sekarang ialah China. China bagaimana sebuah negara miskin sekarang ni beribu. Termasuk datang melaburkan negara kita, semua GLC. Kenapa mereka dapat atasi masalah korupsi dalam GLC? Itu semua operation. Ada cara dia. Urus takbir dia, prosedur, itu boleh dilihat. Yang penting kita mesti agree dulu, bersetuju dulu tentang prinsip. Mesti dikatakan tadi soal monopoli sebagainya, betul. Tapi itu semua ada cara. Kalau kita setuju tentang berapa prinsip dasar ni, contohnya, sistem pendidikan kita mesti diketuai oleh Perdana Menteri untuk beri satu prioriti yang baru. Pendekatan kita ialah GLC untuk menjadi enjin pertumbuhan. Target kita, sebab kita tak boleh banyak ada wish list, nanti semua tak capai. Kita kena ada yang praktikal lah. Yang terdesak sekarang ni ialah masyarakat berdepan dengan soal pendapatan. Betul. Letakkan dalam tempoh 5 tahun atau 10 tahun akan datang, pendapatan minimum kita mesti pada tahap 5,000. Jadi baru semua agensi kita berfikir untuk bergerak ke arah itu. Kalau kita ada banyak wish list ni, kita takut nanti if you have too many wish, you good like nothing. Kalau kita ada 1-2 saja, misal kata pendapatan, kemudian peragihan antara bandar luar bandar, kan senang. So kita perlu jelas tentang perkara ini, letakkan matlamat, sasaran, kenal pasti strategi, bergerak ke arah itu, susun manpower kita termasuk birokrasi kita tadi. Dan saya ingin sentuh sikit tentang pasal working in silo, tak ada kerjasama. Ini fenomena di negara kita. Macam mana masyarakat mengharapkan perkara ini berubah sekiranya tak ada. Kalau kita hanya harapan saja, sebenarnya tak berlaku. Sebab kita pelaku awam kita, penjawat awam kita digovern oleh akta, digovern oleh guide pekeliling dan sebagainya. Dan kuasa menteri dalam sistem kita ni cukup besar. Sebab itu jarang berlaku. Kita ambil satu isu isu Tibet, di bawah 8 kementerian sebenarnya. Dan sebab itu kita tak pernah selesai masalah Tibet. Ambil masalah pekerja asing. Kita ada 16
agensi yang terlibat dengan pekerja asing. Sebahagiannya berada di bawah KDN. Dan KDN penguat kuasa ada 6. Ada immigrationnya, ada polisnya, ada JPAM-nya, ada macam-macam. So kita tengok dari segi struktur, masalah itu patut selesai. Tetapi sampai hari ini, tidak ada satu agensi kerajaan boleh beri angka yang tepat berapa pekerja haram yang ada di negara kita. Saya dalam interview dengan Sarabana, saya masa sama moderator rancangan yang dianjurkan oleh MPN. Saya tanya Menteri pada waktu itu Sarabana, dia hanya beri angka yang register 1.2. World Bank kata kita ni ada pekerja asing 2 juta. So mana satu yang betul? Ada beberapa agensi lain sebelum ni pernah menyebutkan kita ada sampai 5 juta. Sedangkan kita ada banyak agensi, banyak kementerian. Itulah contoh saya kata tadi. Memang betul relevan soalan tu berkenaan dengan mana satu. Kalau pejabat awam pun dia ada kepakaran, boleh selesaikan masalah pekerja asing, masalah isu besar tadi. Tetapi kebolehannya dikawal oleh akta tu tadi. Sebab dan perlu melihat akta ni lebih dulu. Perlu melihat akta, perlu ada satu struktur yang betul-betul mantap pada kali ini supaya masalah ini diselesaikan bukan melalui jawatan kuasa. Tetapi mungkin diletakkan di bawah satu kementerian seperti mana KDN baru ni dalam konteks pekerja asing membuat satu langkah yang cantik, satu langkah yang amat baik. Di mana dia tidak lagi benarkan keluarkan permit atau PLKS dipanggil, semua itu diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Sebab sebelum ini apabila tak ada satu gatekeeper, Kementerian Sumber boleh buat masuk, KDM boleh buat masuk, dan itu juga menjadi satu punca korupsi. Dan Kementerian KPT pun bagi pas pelajar asing dan kemudian mereka berada dalam sistem kita tak keluar. Tidak ada orang boleh pantau. Immigration dia tidak pergi cari. Immigration ni bila ada laporan baru dia pergi. So kita tidak ada satu agensi yang melihat betul-betul perkara ini. Sedangkan dia memberi satu kos yang besar kepada kita untuk membiayai. Kita ada 14, kata silap saya, pusat-pusat tahanan immigration. Yang kalau kerajaan dia tidak mengakui, seperti Myanmar, dia banyak tidak ada dokumen. Kalau dia tidak ada dokumen, kita tak boleh hantar balik. Sebab kerajaan dia akan tanya, apa bukti ini rakyat dia? So itu contoh saya bagi. Bagaimana kalau kita nak riset, perlu diikuti oleh yang pertama saya kata sasaran, kedua strategi, yang ketiga organisasi kita itu mesti mantap. Termasuklah masalah itu tadi. Pertindihan, masalah working in silo, masalah jawatan kuasa, majlis dan sebagainya. PM mengerusikan 16 majlis kalau tak silap saya. Dan majlis ini adanya kalanya bersidang setahun 2 kali saja. Seperti majlis buruh. Inilah ada bincang masalah gaji minimum, bayangkan 2 kali setahun. Dan meeting itu paling lama pun saya bayangkan 2 jam saja. Kenapa masalah ini kita letakkan di bawah satu struktur yang tetap, di mana pakar-pakar boleh berada di situ dan gubal satu akta. Sebab semua agensi struktur dan kerajaan ini, source of power dia, sumber kuasa dia daripada akta. Baru dia mantap. Baik, Doktor, kita ada masa yang singkat. Yang terakhir mungkin. Kita ada masa 4 minit lagi untuk ni menjawab juga kepada apa yang dibincangkan tadi. Baik, singkat ada 3 perkara. Yang pertama dalam Great Reset ni, perlu ada kombinasi antara political will dan operational will. Political will, kita harus ada menteri yang betul-betul ada will nak buat perubahan dan dia kena pastikan dasar-dasar perubahan itu diinstitusikan. Dan combine dengan operational will. Operational will ni yang kita sebut tentang pejabat awam. Pejabat awam juga harus diberikan kefahaman tentang bagaimana apa yang nak dibuat. Yang kedua, kita perlu juga lihat lower hanging fruit. Maksudnya kalau kita nak buat perubahan mana yang paling praktikal. Jangan kita terlalu ambitious. Tapi kita lihat mana yang paling praktikal yang boleh dibuat. Contoh 3 lah. Kalau kami dalam ABIM, dalam mana-mana VC pun dalam short term kita akan letak 3. Jangan letak sampai 10. 10 dia orang pening kepala. Letak 3 je lah. Okay, dalam tempoh 2 tahun dan sebagainya, apa 3 perkara yang nak dibuat. Fokus untuk pastikan yang penting high impact. Betul. Dan yang ketiga, saya fikir isu mentality. Mentality sekarang ni kita tahu bukan lagi isu government knows best. Kalau dulu lain. Dulu kalau tahun 80-an dulu kalau menteri kata nak A, semua boleh buat A. Surat khabar lapor A, pejabat awam buat A, semua A lah. Tapi hari ini dah berbeza. Cara fikir dah berbeza. Jadi sebab tu akhirnya semua pihak harus ada mentality kerjasama untuk kita buat perubahan Great Reset ini. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga tamu kita berkongsi secara ekstensif berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan bukan sahaja dari sudut ekonomi tapi juga pendidikan.
pendidikan tak cukup masa. Ya. Kita cari satu masa sesuai, berapa jam kita boleh bincang pasal Birokrasi pendidikan. juga Tapi panjang tak nak bincang tu. Tak nak je lah bincang lah, kena ada action juga, kan, paling penting sekali. Terima kasih tetamu kita, pertama kali Abdul Azhari Abdul Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro. Kita tadi ada bersama kita di talian Datuk William Eng, Pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Sementa, Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, Fellow Penyidik Majlis Profesor Negara yang juga pensyarakanan Jabatan Sains Politik Pentadbiran Awam dan Pembangunan Universiti Malaya, dan juga Faisal Aziz, Presiden ABIM bersama kita. Baik, semua ini kita akan rangkumkan di laman web kami astronewani.com, dan sekian sahaja untuk jam ini. Saya Najib Arif. Saya Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.